Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala bi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita dan menyambung kepada suratul Al-Muddathir, tafsir. Dan kita alhamdulillah pada minggu yang lalu telah habiskan sampai ayat ke-30. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung ayat 31 sampai 37. Dan sebelum hari itu saya di akhir kelas yang lalu saya ada sebut kita insya-Allah akan sentuh sedikit berkenaan anti hadis, tapi nampak gayanya tak boleh kot. Pasal ada bahagian penting lagi dalam ayat ni nak diterangkan. Cuma saya akan sebut sikit lah berkaitan tajuk yang hari tu kebetulan berkenaan dengan kod 19. Dia kod 19 ni actually ada kaitan dengan seorang lelaki nama dia Rashid Khalifah, yang gambar tunjukkan sekarang ni. Ni gambar dia Rashid Khalifah ni. Dia actually dia ni dia panggil biochemist asal Egypt, Mesir. Tapi orang kata bukan Mesir penuh pun, dia India. Jadi dia duduk di Mesir, membesar di sana, dan kemudian dia ni pakar lah badan komputer. Dia actually gambar tahun, bayangkan tu tahun 70-an dahulu dia ada komputer. Dia memang ada komputer dan sebagainya. Mana orang yang kita kata dia kata mempunyai fasiliti yang cukup lah. Dan bahkan dengan sebab itu dia telah cuba mengkaji sebahagian daripada orang kata apa, perkaitan nombor 19, angka kod 19. Pasal dalam Quran kita baca itu ayat 30 surah Al-Muddathir ni, alaiha tis'ata asyar. Di atasnya yang menjaga neraka tu ada 19. Sebut 19 je, orang tak sebut apa lagi. Pasal lepas tu sebut siapa yang jaga neraka ni. The problem is dia melihat meaning di atasnya 19 tu. Dia kata angka 19 ni ada kehebatan dan sebagainya. Kemudian dia kaitkan kononnya Bismillahirrahmanirrahim tu, dia kata dia bilang dah, tapi dia bilang tu tak betul. Dan bilangan sebenarnya ada 21, ada kata 20. Tapi bilangan disebut oleh Rashid Khalifah salah. Huruf yang dibilang oleh dia 19 saja tu salah, angka yang dibilang tu salah. Tapi anyway, benda tersebut dia jadikan asas dengan angka 19 tersebut. Beliau mengkaji Al-Quran. Dan kajian dia terhadap Al-Quran menyebabkan sampai satu peringkat di mana dia membuat ramalan-ramalan. Dia prediction. Dia predict tentang tajuk bila orang naik ke bulan lah. Kemudian berkaitan tajuk kelajuan cahaya lah. Macam-macam benda lah dia predict. Prediction dia buat tadi kait 19 angka 19. Dia akan tolak kali bahagi dengan angka 19. Dan perbuatan dia ni, dia di akhir kajian yang dia buat keputusan bahawa dia telah capai pada satu mukjizat. Mukjizat kod 19. Dan akhirnya menyebabkan dia mengaku dia ni Nabi. Dan actually dia hantar surat kepada Presiden Amerika Syarikat. Dia hantar surat kepada Britain punya Perdana Menteri dan sebagainya. Dia hantar surat kepada seluruh pemimpin besar dunia, mengajak, menyeru kepada ni, menunjukkan dia ni Nabi. Ini cerita dia. Dikatakan Rasulullah SAW punya mukjizat Quran, dia punya mukjizat adalah kod 19. Dan dia bukan stop kat situ saja. Bahkan setakat kalau berhenti kat situ sajalah fahaman dia, tak berkembang, kita rasa mungkin tak besar. Tapi apa fahaman yang dibuat oleh dia ni menyebabkan percaya Quran, tak percaya hadis. Jadi insyaAllah kalau kita ada masa nanti, pasal kebetulan hari Sabtu ni kita ada kuliah khas berkenaan dengan baik Islam liberal. Kuliah khas nanti kita akan buat insyaAllah berkenaan anti hadis. Punya zaman kita sekarang ni ramai belajar bahasa Inggeris Islam dengan English educated referring dengan bahasa Inggeris saja, melahirkan banyak anti hadis. Yang saya jumpa dah seorang hamba Allah Ta'ala, saya sembang dengan dia tengah malam, saya cerita tu 9 malam 2:30 pagi sembang dengan dia. Bukan budak, orang dewasa, umur 60 lebih, 50 lebih lah, kalau tak tua sangat pun 50 lebih, tapi nampak muka tua lah. Dia memang orang kata pandai lah, bijak. Dia semua English lah. Dia datang jumpa tu bawa buku nota tebal tu. Saya pakai handphone.
kat iPad, buka Quran. dia buka benda tu. Soalan 1, 2, 3, dia tanya soalan lah. Tapi banyak benda lah. Dia tengok Quran ini memang mukjizat. Bagi mereka ni, Quran ini memang tanda kebesaran Allah Ta'ala. Hadis bukan. Tapi bila nak beramal dengan Islam, dia tak boleh. Jadi diorang memang kita kata hilang punca lah. Bahkan apa macam bila kita dengar dahulu ada wanita jadi imam dan sebenarnya yang Aminah Wadud jadi imam tu, dia sebenarnya wanita nombor 2 selepas zaman Rasulullah seorang wanita nama Ummu Waraqah yang Nabi bagi jadi imam di rumah dia saja untuk mengimamkan hamba lelaki seorang, hamba perempuan seorang dan seorang orang tua di rumah dia. Itu Ummu Waraqah dan Sunan Abu Daud ada sebut hadis tersebut. Tapi isteri dia ni, isteri yang siapa Rasyad Khalifah ni jadi imam. Dia apa saya sebut nama apa? Tuson. TUC Tuson. Nama tempat dia Malaysia dekat tempat dia tinggal. Isteri dia jadi imam kepada jemaah di masjid pakai skirt. Ni. This guy punya isteri. Lepas dia matilah, dia mati dibunuh. Dia mati dibunuh dan actually kisah hidup dia ni tak banyak ni sangatlah. Banyak hilang macam tu saja dan cuma apa ajaran yang dia tekankan, dia terapkan berkenaan percaya hanya Quran, tidak percaya hadis, itu pegangan banyak orang. Dan bahkan banyak tulisan dalam dia dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Dia terjemahkan dalam bahasa Arab. Dia banyak menulis dalam bahasa Inggeris. Walaupun kita kata asas kehidupan dia memang dia kata Arab tapi dia punya bahasa Arab tak terlalu kuat untuk dia mengarang. Dia karang semua dalam asalnya dalam bahasa Inggeris. So kod 19 tu dia memang dia inilah prediction dan sebagainya. Akhirnya dia predict kiamat bila, kemudian dia mengaku dia nabi. Itu yang berlaku akhirnya pada lelaki ni. So, jadi sebenarnya kita akan baca insya-Allah lepas ni angka 19 tu kenapa tak nak sebut? Adakah dia ada magic? Kan ada orang kata prime numbers lah dan sebagainya. Adakah kaitan dia itu atau tidak? Kenapa Allah tak sebut 19? Kenapa tak 25? Kenapa tak 31? Kenapa tak 21? Allah Ta'ala terangkan lepas ni. Baik kita baca insya-Allah bersama lepas ni Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ يَقُولُ تَعَالَى berfirman Allah Ta'ala. Kenapa 19? Actually sebenarnya angka ni macam kita terangkan itu, bilangan Allah Ta'ala letak apa di itu hak dia. Contoh macam bila kita lihat macam dalam ajaran Islam, ini disebut oleh Syah Walillah Ad-Dahlawi dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah. Ini pun kitab ni pun sama juga. Orang tak baca habis, kemudian dia buku tu, kitab tu 2 jilid. Kalau dalam dekat sini ada jual saya tengok ada terjemahan dia buat. Tapi terjemahan tu agak ni sikitlah, dia ambil bab-bab tertentu je. Bab mukadimah yang penting tu ditinggalkan. Dalam mukadimah tu Syah Walillah Ad-Dahlawi ni dia karang buku, nama buku berkenaan Hujjatullah Balighah. Hujjatullah Al-Balighah. Memang kalau berjumpa buku tu bagus beli baca, tapi baca semua, jangan baca separuh. Tapi banyak terjemahan saya jumpa sekarang ni banyak terjemahan yang agak melilau lah. Pasal dia buku tu sebenarnya tajuk dia adalah berkenaan dengan hikmah-hikmah penciptaan Allah Ta'ala terhadap, contoh dia dalam buku tu bincangkan bila Allah Ta'ala suruh kita wuduk, basuh muka, kumur-kumur basuh muka, tangan hingga siku, sapu kepala, kaki. Dia kata, kenapa basuh tempat tu tak basuh tempat lain? Sedangkan kita kentut dekat punggung, kan? Kenapa yang basuh muka, tak basuh punggung? Ikut logik akal basuh punggung lah. Jenuh juga kan, kentut-kentut banyak makan tahu benda, kentut je basuh punggung. Kita basuh punggung, payah kan? Jadi, dari segi para ulama bahaskan, dan Syaikhul dia nukilkan. Disebut dia kata, logiknya, yang makulnya, dia kata,
Dibasuh kawasan berkenaan, kenapa itu tempat punca dosa? Pasal orang nak berdosa dia buat dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, kan? Yang mana kat sini kan? Kemudian dengan telinga, dengan kepala, dengan tangan. Pasal ada mana orang buat dosa dengan belakang badan? Belakang badan kan atas bahu. Kalau nak dedah bahu dia pun tangan dia yang buat. Mana buat dia macam tu je. Kan kalau orang perempuan kan nak pakai baju tak senonoh, dia kena tangan dia yang sarung. Mana kaki dia yang pakai. Dia kena buat macam tu dengan pergerakan tadi. Nak sepak orang pun mana dia sepak tanpa bergerak kaki. Kan, betul tak? Okey, jadi konsep dia nak buat jahat kena pakai benda tadi. So kawasan tu punca dosa yang dibasuh. Kita fikir logik kan? Okey. Tapi Syahrul Al-Alawi dia kata apa? Dalam dia menjelaskan hikmah-hikmah kenapa ini kenapa itu, dia kata namun begitu sebenarnya kita hanya melaksanakan benda tadi kerana perintah Allah Taala, bukan kerana sebab hikmah tadi. Nanti kan kita mula silap faham, nanti kan dapat kajian doktor kata rupanya tengkuk ni adalah tempat di mana tempat sekian. Kita ronyah itu pula. Mula basuh tengkuk pula. Kan? Nampak kita memang bila kita try extend benda tadi, kita reasoning kenapa kita buat. Sedangkan Allah Taala tak reasoning. Allah tak reasonkan. Allah tak bagi tahu reason kenapa. Kita reasonkan dan kita dapat belajar, sekurang-kurang kita faham. Bila faham tadi, faham kenapa? Logik. Tapi namun begitu, kita buat bukan kerana sebab itu. Kita buat kerana apa? Perintah Allah Ta'ala. Totally submission. Total pasal kepatuhan. Nothing more than that. Itu dah tanda kita Muslim. Mana itu jawapan Syahrul Al-Alawi. Bahkan, bila dia bincangkan berkenaan dengan angka, contoh macam langit 7, bumi 7, kemudian apa? Tasbih, Nabi letak 33, 34, atau 33, 1. Kan? Yang ada dari yang disebutkan. Atau bilangan 3, atau bilangan 7, atau hari untuk puasa ketika bulan mengambangkan 14, 15, kan? 13, 14, 15 kan? Malam-malam hari-hari malam bulan cerah. Kenapa tadi? Dia kata benda tu milik Allah Ta'ala, dia tentukan apa dia nak, kita patuh saja. Nothing more than that. Itu sepatutnya yang ada pada dalam diri kita. Bukan kita buat sebab asbab tadi. Sebab kita bimbang, bila kita sibuk mengkaji asbab tadi, kita lupa. Dia karang buku tadi untuk mengajarkan logik pasal dia hidup zaman kolonial. Dia di antara ulama-ulama yang berhadapan dengan kolonial Inggeris. Dan dia actually di antara ulama yang terakhir pegang riwayat Sahih Bukhari. Barang siapa yang belajar Sahih Bukhari sekarang kena lintas dia. Sebutlah siapa nama yang kata hafal Bukhari Muslim ke? Orang kita tak belajar hafal Bukhari Muslim, ambil sanad dia. Dia ambil sanad, dia belajar ambil sanad. Tak. Okey. Kalau siapa ambil sanad sekarang ni, mesti lintas orang ni. Nama dia Syahrul Al-Alawi. Mesti lintas dia. Dia bukan daripada India pun lintas dia juga. Dia orang terakhir pegang sanad. Tapi dia karang buku tadi dan dia Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia terangkan buku tadi, dia kata benda tu dikarang untuk pengajaran semata-mata. Tapi bahkan sebagian para ulama suka buka buku dia kerana dalam tu ada fiqh perbandingan. Bila dia sebut satu hukum, dia akan sebut Malik kata apa, Ahmad kata apa, Abu Hanifah kata apa, dia kan buat macam tu. Tapi dalam tajuk tadi lah, kita sebut masalah bilangan, numbers dan sebagainya. Dia kata tak ada sebarang rahsia. Orang Yahudi ada. Bahkan masyarakat Melayu kita zaman dahulu suka bilang. Nak pergi kahwin anak pun jumpa lu. Kan, rahsia tak? Nama siapa? Nama dia Abu. Alif. Dia ada buku tajuk mulut kan? Alif, berapa? 2 ke 3? Tak tahu, tak ingat. Lam sekian-sekian, ba ada dia angka-angka dia. Dia actually benda tu Yahudi punya. Even actually kalau dalam hadis Bukhari, dalam tarikh tarikh Bukhari dan riwayat tu dinyatakan oleh para ulama kuat dijadikan sandaran. Salah seorang di antara Yahudi yang berada di sekeliling Madinah, Huyai bin Akhtab. Bapa pada Sufyan bin Huyai. Kan Sufyan bin Huyai yang menjadi isteri Nabi SAW, bapa dia. Bani Nadir ke? Bani Nadir. Bukan Quraizah, bukan Quraizah. Sufyan bin Huyai bukan Quraizah. Jadi kisah dia pernah sekali tanya Rasulullah SAW tentang apa? Awal-awal muqaddimah Al-Quran. Kan dia kata alif, lam, mim. Dia sebut Nabi sebut alif, lam, mim. Dia pun bilang, dia kata umur Muhammad, dia kata alif sekian-sekian banyak, lam sekian-sekian banyak, mim sekian-sekian banyak. Umur Muhammad 20 tahun. Lepas tu ada lagi tak? Lepas tu Rasulullah macam alif, lam, mim, ra. Dia kira lagi. 70 tahun pula. Betul, ada lagi tak? Ha, mim, ain, sin. Dia dengar banyak tu, dia kata umur Muhammad takkan habis, dia kata. Itu yang diorang suka buat perangai macam tu. Dia suka numbers ni. Kita nak Islam ni, numbers ni tidak menjadikan kesan apa-apa. Bahkan ada nombor kan, tak ada sial, tak ada untung. Tapi orang kita suka beli nombor. Kan?
Nombor kereta ke, nombor motor ke, nombor apa kan. Dapat nombor pelik-pelik ni. Cantik nombor, tak ada benda. Kan nak kemalangan juga. Kalau letak nombor apa sekalipun. Banyak kereta besar-besar pun letak nombor cantik pun hancur. Kan kat highway tu tak tinggal orang. Orang dengan orang dia hancur. Tak selamat dengan nombor. Kan ada orang tak ada nombor elok pun elok selamat je sampai dah tua kan. Tuan ni mati kereta elok lagi. Kan? Jadi secara asasnya memang tak ada masalah. So numbers is actually bukan alasan. Faham Jadi kita kata concerning apa yang berlaku pada Rasyad Khalifah tadi, yang dia tersesat dengan sebab fahaman dia, kononnya numbers tadi ada rahsia, dia cuba bilang dan sebagainya, last sekali akhirnya tersesat. Benda tu sebab benda bukan daripada Islam. Macam dulu saya ingat ada orang kira 11 September dia pergi bilang 11 September 11 campur ini, campur itu, campur sekian, makna ni. Saya dengar jangan buat ngarut. Dan Islam tak ada benda tu. Rahsia tarikh lahir pun tak ada. Nak lahir, tak lahir, elok ke, tak elok ke dan sebagainya, kita manusia ni Allah Ta'ala berikan qadar. Kita disuruh beriman dengan qadar, bukan beriman dengan tarikh lahir. Ni tak pasal-pasal dia cerai bini sebab apa? Tarikh lahir tak betul. Dan ini kalau bini tarikh lahir sekian, contohlah orang tukang telik tu kata, atau ustaz tu kata, atau bomoh tu kata, awak kahwin dengan orang Virgo. Jadi awak nanti tak dapat kaya. Heboh cari pula. Cancer? Cancer Yang ketam. Cari bini ketam pula. Boleh kaya kata. Ini masalah. Jangan Islam tak ada. Yang Jahannam je rosak. Yaqulu ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala. Wa ma ja'alna ashaban nar. Tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka yang disebut tu. Ai khuzzanuha. Khuzzan kata ganda bagi khazin. Khazin maksud dia penjaga. Khazin penjaga. Maksudnya perkara khazanah lah. Khazanah kan simpanan. Yang menjaga simpanan, apa ni tersimpan tu adalah bagi khazin. Khuzzan kata ganda plural. Bagi khuzzanuha mana penjaga-penjaga neraka. Tu balik pada neraka Tidak dijadikan illa malaikatan, melainkan mereka ni adalah malaikat. Actually pasal mula tak sebut nombor penjaga neraka tu 19, tapi tak sebut siapa, jenis apa, makhluk apa. Bila tak sebut makhluk apa, kenapa? Dari sini Allah tak sebut kan? Allah Ta'ala tidaklah jadikan penjaga neraka itu melainkan para malaikat. Ai zabaniyah, ghallazah, syaddada. Zabaniyah yang ghilaz, kasar, syidad, tegas. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim kan. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Tahrim ayat ke-6. Wahai orang beriman, qu anfusakum, pelihara diri kamu, wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Yang neraka tadi, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar dia adalah manusia dan batu batan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang menjaga alaiha, di atas neraka ni, yang menjaga dia adalah apa? Malaikah. Yang perangai dia, sifat dia ghilazun syidad, kasar dan juga apa? Tegas. Dia tak ada macam kita kan kalau kita dapat pegawai, kan macam kita dapat polis, kalau polis ke tepi. Kan kita kalau polis tu lembut, kita baik lo polis tu, bersopan santun kan. Bayangkan sekali malaikat tak kisah pun cakap apa. Dia akan kasar dengan siapa saja ahli neraka, pasal dia layan ahli neraka. Diprogram Allah Ta'ala untuk jaga ahli neraka je. So tak adalah dalam tu macam belah kasihan sikit, jangan sepak kokok sangat. Dia tak ada. Memang dia akan terajang sungguh. Bila kata cocokkan, masukkan besi, yang katakan rantai masukkan macam jadikan panggang tu, dia akan jolok je. Dia tak ada macam kesiannya dia. Bagi bius dulu ke, tak ada. Lempang bagi pingsan ke, lepas tu cocok tak ada. Dia akan cocok tengah-tengah bernyawa orang tu, dia akan masukkan tali tu kan, rantai ke, nak kena ikat ke, nak kena pasung ke, nak berserah, apa saja yang akan kena pada orang berkenaan akan dibuat oleh malaikat tadi tanpa sebarang belah kasihan. Memang diprogramkan mereka. Itu Allah Ta'ala sebut ghilazun syidad, kasar mereka dan juga tegas. Itu malaikat zabaniyah. Wa dzalika, kenapa Allah Ta'ala sebut kena bagi tahu malaikat ni yang menjaga neraka ni malaikat? Pertama dalam surah Tahrim tu terangkanlah. Tapi kat sini kenapa Allah Ta'ala sebut? Mula-mula Allah Ta'ala sebut alaiha tis'ata asyar, menjaga neraka ini 19. Sebut 19 aja. Tak sebut siapa. Kenapa Allah Ta'ala kena terangkan pula wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan, tidak akan menjadikan penjaga neraka kecuali para malaikat. Kenapa? Wa dzalika raddun ala musyriki Quraisy, dan itu adalah sebagai jawapan raddun ala musyriki Quraisy, kepada musyrikin orang-orang musyrik Quraisy. Kenapa? Hina dhukiru adadul khazanah.
ketika mana mereka disebut pada mereka, dicerita pada mereka ni, bilangan penjaga neraka, khazanah, penjaga neraka, khazin atau khazanah tu, disebut 19. Dia orang kata apa? Apa dia kata? Faqala Abu Jahlin. Berkata Abu Jahal. Dengar kata penjaga neraka 19 makhluk je yang akan jaga. Qala Abu Jahlin. Berkata Abu Jahal. Ya ma'syar Quraisy. Orang wahai orang ni, ma'syar Quraisy. Wahai orang Quraisy, dia kata. Ama yastati'u kullu asyaratin minkum liwahidin minhum fataghlibunahum. Adakah tidak mampu untuk 10 di kalangan kamu ni untuk berhadapan dengan satu daripada yang 19 tu, lalu kamu tewaskan dia, tewas mereka semua sekali, kan? Kalau 19 je, kita rasa ramai kita lagi ni, kan? Dengan bilangan malaikat yang jaga, bilangan tak sebut malaikat ke tidak, dengan penjaga neraka 19 je bilangannya, maka dia cepat-cepat kata, kalau 19 je, 10 orang kita, 10 orang, ini bukan kampung ni, tepi ni penyembah berhala ramai lagi, dia kata. Dia orang rasa boleh menang. Ni kata-kata apa? Abu Jahal. Okey? Dia kata, faqala ta'ala, Allah Ta'ala pun berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Tidak akan menjadikan penjaga neraka kecuali para malaikat. Untuk terangkan bahawa kamu takkan mampu lah sebut malaikat. Semua angkat tangan lah. Kan pasal para malaikat memang bukan daripada kekuatan kita. Bahkan memang bukan makhluk macam kita. Bahkan Jibril AS besar. Malaikat pemikul arash. Di antara ni ke sini ni perjalanan 70 tahun. Ni sini Nabi ceritakan. Penjaga pemikul arash. Besar tak besar, Nabi kata aku dibenarkan untuk menceritakan tentang yang pemikul arash tu, saiz dia besar mana Allah Taala izinkan. Daripada ni hujung telinga ni ke pangkal bahu dia ni, ke sini 70 tahun. Terbang burung terbang, jarak burung terbang 70 tahun. Dari sini ke sini. Besar mana agak-agak? Okey, itulah yang macam Jibril AS ni pun Nabi kata aku lihat Jibril di atas rupa yang sebenar, Nabi pengsan. So mereka macam di sisi orang-orang Quraisy dengan apa diorang ni apa musyrikin, dipanggil musyrikin, diorang tahu tentang tajuk malaikat. Actually pada diri mereka ni malaikat ni diorang tahu. Bahkan diorang namakan malaikat ni anak perempuan Allah Taala. Dia buat macam tu pula. Ya, tapi maksud dia Allah Taala terangkan yang menjaga neraka ni para malaikat. Ai syadidil khalqi, yang mereka ni dahsyat, kasar dia punya kuat, dia punya ciptaan badan dia. La yuqawamun wa la yughalabun. Mereka takkan boleh ditentang dan tak boleh ditewaskan. Okey? Wa qad qila, dan misalkan telah dikatakan, inna Abal Ashdain, nama salah seorang musyrikin Mekah, atau nama dia Kaldah ibnu Abi Asid, ibnu Usaid, ibnu Khalf. Kaldah ibnu Asid atau ibnu Usaid, ibnu Khalf. Ni seorang lelaki Quraisy. Dia ni terkenal dengan Abal Ashdain. Abal Ashdain. Ada dia dekat sini, dia kata dia apa, ada dalam cetakan yang lain dia kata Abul Asadain. Salah, dia betul bukan Abu Asadain, Abul Ashdain. Dia ni zaman dahulu, ketika zaman orang-orang apa kata, zaman dia silakan dalam satu kampung kan ada seorang budak kuat. Pak cik ni gagah kan. Ini pak cik gagah dekat Mekah. Dia ni dia kata, ya ma'syar Quraisy, orang-orang Quraisy, dia kata, akfuni minhum ithnain. Korang cukupkan, korang hadapi bagi pihak aku dua. Wa ana akfikum minhum 17. Aku akan hadapi untuk pihak kamu 17. Saya i'jaban minhu binafsihi. Pasal lelaki ni rasa takjub dengan diri dia sendiri. Ada orang kadang, alah 5 orang je. Dia macam tu. Alah 17 aku lawan, korang lawan 2 je. Ni lelaki ni rasa dia kuat sangat. Okey. Wa kana qad balagha minal quwwati, dan sebenarnya lelaki ini dikatakan qad balagha, telah mencecah minal quwwati, daripada kekuatan, fi ma yaz'umun, pada apa yang disangka oleh orang ramai ketika itu, annahu, maksudnya dia ni kana yakifu alal jildil baqarati, dia ni dahulu kalau berdiri di atas kulit lembu wa yujazibuhu ashratun, dan akan tarik kulit lembu, dia tekan kulit lembu dengan kaki dia, mana 10 orang akan tarik kulit lembu tadi daripada bawah kaki dia, lian tazi'u, supaya nak rampas daripada dia, rampas kulit lembu daripada dia, min tahti qadamaihi, daripada bawah kaki, tapak kaki dia,
Fayatamazzaqul jildu, maka akan koyak kulit berkenaan. Wala yatazahzahu anhu, tapi dia takkan apa? Beralih dari kaki lelaki tersebut. Kuat tak kuat tekan kan, macam kita tekan, tarik dia kata. Macam tu, macam dia tekan kaki dia, kulit lembut tadi 10 orang tarik, koyak kulit tu tak akan beralih daripada kaki, tapak kaki dia. Kulit tu akan tarik. Macam seluar jin kan, lambang dia kuda. Pernah beli seluar jin? Pernah muda kan? Ke tak ada, temu tak nak ngaku. Kan? Dia seluar jin kan, dalam gambar tu kan kuda kiri kanan tarik. Kononnya kuatnya seluar tu kuda tarik. Sebenarnya kuda tak tarik pun. Kan? Dalam kononnya kuda tarik tak koyak, dia kata. Macam tu lah pakai. Duduk atas motor koyak. Tak tahu kenapa. Habis cerita dia macam tu, contoh lah contoh. Jadi yang ni laki ni, this guy, nama Abul Ashadai ni, Kaldah ni, dia kononnya bila dengar 19 dia punya kena neraka. Korang ambil 2, aku 17. Dia kata. So, dia rasa dia kuat sangat. Okay. Dia kata apa? Qala Suhaili, berkata As-Suhaili. Suhaili ni adalah pengarang kepada buku Raudhul Unuf. Okay. Pernah dengar kitab Sirah Nabawiyah Ibn Hisham? Dia ada syarah dia. Mana sini? Kitab Sirah Nabawiyah Ibn Hisham tu, dia ada ulama yang buat penjelasan pula. Dia ambil sikit, macam kita sekarang ni baca tafsir kan, ada orang ambil kitab tadi, kitab Sirah Ibn Hisham tadi, diterangkan balik. Bila sebut nama orang sekian, dia akan terang siapa orang ni. Bila sebut sekian, dia terang siapa orang tu. Nama dia As-Suhaili. Kitab tu kalau 4 jilid kot. Kalau saya ada 6 jilid. Kat sini tak ada. Sirah Nabawiyah Hisham kita ada. Dia ada buku tu, dia penjelasan bagi buku tu. Dia more expand lah. Mana ada dia punya penjelasan. Dia terangkan ni tempat. Kalau tempat tak tahu kat mana, dia akan terangkan tempat ni adalah kat sekian. Jadi As-Suhaili kata, wa huwa alladhi da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musara'atihi. Wa huwa, dan dialah orang yang ni, yang Kaldah ni atau Abu Ashadai ni, As-Suhaili kata, dialah orang yang da'a Rasulullah, yang memanggil atau mengajak Rasulullah ila musara'atihi, untuk bergusti dengan dia. Dia ajak Rasulullah bergusti. Wa qala, dan dia kata, in sara'tani amantu bika, kalau kau boleh kalahkan aku, kau tumbangkan aku beriman dengan kau. Fasara'ahu Nabi SAW, lalu Nabi SAW gusti dengan dia, miraran, berkali-kali Rasulullah tumbangkan dia. Ya? Falam yu'min, tapi tak beriman pun. Ni biasalah, dia jenis apa, sengaja nak tunjuk kuat, tapi bila kalah dia tak nak mengaku. Dia tak beriman pun. Qala, berkata Ibnu Katsir, wa qad nasaba Ibnu Ishaq khabar musara'ati ila Rukanah. Dalam kisah hadis Nabawiyah Isra bin Hisham tu, Ibnu Ishaq kata kisah ni Nabi bergusti tu, khabar musara'ah, cerita tentang gustinya Nabi SAW tu, disandarkan, dinasabkan kepada Rukanah Ibnu Abdul Yazid Ibnu Hashim Ibnu Abdul Muttalib. Ada nama orang lain lah. Walaupun dekat sini Ibnu Katsir kata As-Suhaili yang menjelaskan kitab Sirah Nabi Hisham tu, dalam Ibnu Hisham kita akan jumpa nama Rukanah Ibnu Abdi Yazid Ibnu Hashim Ibnu Abdul Muttalib. Tapi penjelas kitab itu kata nama lelaki yang satu lagi, Abul Ashdain, ataupun nama Kaldah, Kaldah Ibnu Usaid Ibnu Khalf. Kisah ni, ini kisah apa, gusti ni pun ada lawak juga. Dia gusti, bila sebut gusti tu, jangan bayangkan WWF. Jangan, kan ini boleh ingat dia ring lompat pergi pukul orang, tak kan macam tu. Actually dia hampir macam gusti Olimpik tu. Tapi bukan gusti Olimpik tu. Olimpik tu ada gusti dia jenis macam ada peraturan pelik-pelik. Kalau fall je kena seorang duduk macam duduk macam apa, duduk merangkak, datang seorang peluk kat belakang. Buruk senang rupanya. Kan dia seorang tu duduk macam tu kan. Duduk macam tu, seorang datang kat belakang. Pegang punggung nak campak ke belakang kan. Gusti kasih sayang panggil kan. Ada jadi kes kawan saya zaman Olimpik tahun bila tak kita kat Yaman. Sekali benda tu kan ada salah seorang budak tu ada nampak Olimpik tu kan, dia kata. Lepas tu salah seorang budak yang hadir tu tengok gusti tu, dia pun kata. Ayat dia bunyi, inilah gusti Rasulullah gusti. Okay, dia cakap kan. Waktu tu tengah duk gelut-gelut. Sekali anak saudara saya ada sebelah. Tiba-tiba fall. Bila fall kan seorang kena merangkak macam tu, seorang duk pegang peluk kat belakang. Kan buruk rupanya. Lelaki seorang duduk belakang macam tu kat punggung orang tu, peluk macam tu. Saya nak bayangkan payah. Saya tunjukkan. Jelas macam ni. Okay, bayangkan macam ni. Ni yang empat tu, yang seorang tu duk peluk dari belakang. Peluk dari belakang tu. Bila peluk macam tu kan nampak buruk.
Patut nak Azhari saya kata apa? Takkan Rasulullah gusti macam ni? Budak tu pun senyap. Dia kata macam dah memang buruk lah. Actually benda tadi yang Greek punya lain. Tapi dia macam lah, bila orang tu dia gusti yang biasa ni, dia peluk badan orang tu, dia jatuhkan. Tu je. Dia kalau benar dia jatuhkan. Dia peluk, dia jatuhkan. Pegang pinggang, jatuhkan. Tu je. Tak adalah bentuk macam ada fall, pergi duduk merangkap punggung peluk. Itu hodoh lah. Bila anak saya dia kata, takkan Rasulullah gusti macam ni? Kenapa buruk kan? Dengan pakai baju ketat macam tu kan? Lepas tu yang kawan ni diam. Tak jawab apa, tak tahu. Dia senyap, saya gelak, saya keluar. Anak saya keluar. Cerita dia gitu lah. Benda tu itu yang Olimpik punya. Tapi cara dia macam tu. Dia orang-orang yang sekarang ni macam masih lagi ada gusti-gusti yang asal ni macam Turki. Dia ajak bertumbuk tak pandai. Ajak gusti pandai. Memang kalau sekali dia dapat peluk, siap. Kecuali kita kena siku muka dia lah. Kan? Kalau tidak tak lepas. Memang dia peluk tak kena lepas. Macam beruang. Memang kuat. Dia akan peluk. Dia peluk, dia akan jatuh kita. Dia rasa menang macam tu je lah. Tapi kita kata Rasulullah SAW kalahkan diorang ni. Dan juga dengan tajuk dia lah. Dia kata kalau kau kalahkan aku beriman kau. Tapi tak beriman pun. Lepas Rasulullah kalahkan dia. Dan dia kata, Qultu berkata Ibnu Katsir, Wala munafah tabaina ma dzakarahu. Dan tidak ada sebarang penafian lah. Maksudnya kalau benda tu berlaku 2 kali pun tak menjadi masalah. Pasal memang kita tahu mana orang yang suka belagak sombong ni semua banyak tempat. Kadang-kadang bukan seorang. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang. So kalau Nabi berhadapan dengan mereka, tak ada menjadi masalah. Kadang Nabi meraihkan juga untuk benda macam tu. Kata nak kalahkan, aku kalahkan. Nabi tunjukkan dia sebagai utusan Allah Ta'ala. Dia kata kalau engkau kalahkan aku beriman kau. Nabi cepat-cepat ambil kan. Benda tu kalau orang tu berpengaruh, Nabi akan buat. Nabi akan buat macam tu. Mana apa mereka tawarkan, Nabi akan ambil. Normally macam itulah. Tapi kalau dia kata tinggalkan apa mengajar ataupun berdakwah, Nabi tak akan terima. Bila dia kata kalau kau kalahkan aku akan beriman kau. So Nabi akan buat. Jadi secara tak langsung dia kata, Ibnu Katsir kata, wala munafah baina ma dzakarah. Tak ada percanggahan antara apa yang mereka sebut. Yang sebutan pertama Suhaili, yang second kedua oleh Ibnu Ishaq. Suhaili kata nama lelaki berkenaan Kaldah Ibnu Usaid Ibnu Khalf. Yang seorang lagi kata Rukanah Ibnu Abdul Yazid Ibnu Hashim Ibnu Abdul Muttalib. Itu yang dimaksudkan Faham Baik. Wallahu a'lam dia kata. Tak tahu mana satu, tapi kalau berlaku dua-dua pun tak ada masalah. Dan Allah terangkan kenapa bilangan tersebut. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Tidak kami jadikan bilangan mereka penjaga neraka tadi melainkan sebagai ujian untuk orang-orang kafir. Pasal orang kafir mula macam bagi mukmin bila datang saja bilangan ke numbers ke apa sekalipun, dia tak ada masalah. Pasal sebagai hamba, sami'na wa ata'na, kami tak ada masalah. Tapi bagi orang yang dalam diri dia ada masalah atau orang yang kafir, dia akan mula bertanya, kenapa? Kan macam kita belajar bab mawaris, pewarisan harta semalam. Kenapa lelaki dapat 2, perempuan dapat 1? Memang saya tolong jawab bukan sebab orang depan saya dia ragu-ragu. Normally orang akan tanya kenapa lelaki dapat banyak. Jadi kita boleh reasoning. Bagi mukmin, sami'na wa ta'na, tak cakap banyak. Tapi nak reasoning saya terangkan dah semalam. Kerana lelaki ni tanggung semua orang, perempuan tak tanggung siapa. Dengan sebab itu kata kalau 2 orang, adik-beradik, abang dapat 2, adik dapat 1. Kan? Abang dapat 2,000, adik dapat 1,000. Atau abang dapat 2 juta, adik dapat 1 juta. Orang kata tak adil. Tunggu kejap. Bila katakan adik tu pakai duit tadi semua, dia beli kereta Ferrari, lepas tu jahanam, rosak dan sebagainya. Kan? Habis harta dia. Kemudian dia masuk hospital dan sebagainya, duit tak ada. Okay. Abang yang dapat 2 juta tadi, dia masih lagi tetap kena menanggung orang yang hidup. Contoh katakanlah yang mati tadi, mak bapak dia ke dan sebagainya kan. Mak bapak dia, katakan bapak dia mati, mak dia hidup lagi. Okay, penanggungan mak masih dia tanggung. Mak dia punya duit habis juga. Kan mak dia dapat satu berapa, mak pun dah habis. Dia kena tanggung mak dia. Okay, kemudian isteri dia wajib tanggung. Kemudian anak dia wajib tanggung. Kemudian adik-beradik dia ni yang tadi habiskan duit 1 juta tadi, tetap abang tu akan tanggung. So in the end, dia dapat banyak pun tetap tanggungan tadi akan berserakan. Kecuali lah duit kahwin banyak. Dia dah duit tu kahwin awal-awal. Itu lain cerita. Tapi dari segi asasnya, memang dia kerana penanggungan itu berlaku lah kenapa dia kena dapat banyak. Namun begitu, kita tetap kita reasoning tadi kita bagi tahu untuk penjelasan bagi orang yang tak faham. Tapi bagi mukmin sebenarnya bila dengar sami'na wa ta'na, tak cakap banyak. Itu beza, dia ada beza kat sini. Jadi Allah Ta'ala sebut bilangan saja, numbers 19. So Allah Ta'ala kata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Tidak akan menjadikan bilangan para malaikat itu 19 melainkan ujian untuk orang-orang yang kafir. Maksud dia innama dzakarna iddatahum, hanyalah kami sebutkan, innama hanyalah dzakarna kami sebut iddatahum bilangan mereka, annahum 19, bahawa mereka ni 19,
ikhtibaran minna linnas, adalah untuk ujian kami kepada manusia. Ujian je, sebagai test. Mana Allah Ta'ala sebut bagi seorang mukmin, dia tak ada masalah. Kenapa? Liyastaiqinal ladzina utul kitab, agar menjadi yakin orang-orang yang telah diberikan kepada mereka ni kitab. Maksud dia iaitu ya'lamuna anna hadzal rasulu haq, supaya mereka tahu anna hadzal rasula haqqun. Pasal bila mereka dengar bilangan tadi pasal orang Yahudi atau ahli kitab, mereka terima dengan kitab mereka juga tentang tajuk hari akhirat. Itu sebab kenapa kalau kita lihat dahulu macam Abdullah bin Salam, Zaid bin Sa'nah ataupun Salman Al-Farisi, mereka ini adalah orang-orang yang mempelajari kitab terdahulu. Ini yang nama yang biasa masyhur lah. Ada nama-nama lain banyak lagi di kalangan ahli kitab. Yang kebanyakan mereka adalah rahib atau pendeta yang hebat, yang terkenal, masuk Islam selepas apa? Dia test Nabi. Contoh ada yang macam kita bincang tu, dia test Nabi SAW dengan tanya soalan. Bila dunia ini ditinggal dengan duka dengan dunia lain, langit lain, bumi lain, manusia duduk mana? Kemudian makanan ahli syurga yang pertama apa? Kemudian apa benda? Dia tanya macam tu, dia tanya ini, dia tanya macam-macam. Ada yang tanya tentang anak, macam mana anak jadi. Ada yang tanya tentang macam-macam benda. Jadi bila pertanyaan tu ditanya oleh mereka, bila Nabi jawab tepat, ada masuk Islam. Macam Abdullah bin Salam, sepada test Nabi dengan soalan 3-4 kali, dia masuk Islam. Bukan Nabi bayar dia. Bahkan dia ni, ada Abdullah bin Salam ni, antara yang pelik. Pasal bila dia masuk Islam tu, kaum dia tak percaya. Hampir tak percaya. Tapi bila dia kata asyhadu an la ilaha illallah, dia kata ini orang jahat di kalangan kami. Dia test Nabi soalan banyak. Sampaikan dia lepas Nabi jawab semua sekali, dia beriman. Itu banyak di kalangan rahib-rahib penita-penita dan juga rahib-rahib penita-penita Yahudi, rahib-rahib Kristian masuk Islam sebab tu. Macam Salman Al-Farisi, dia beragama Kristian asalnya. Lepas dia asalnya penyembah api, kemudian dia tukar agama, dia ikut Kristian. Dia ikut dengan rahib satu-satu. 3-4 tempat, pergi Mausil, pergi Syam, pergi sekian. Guru dia mati, dia pergi pindah sekian. Sampai sebagian para ulama menyatakan di antara sahabat paling panjang umur dia. Sebelum jumpa Rasulullah tu, dia dah duduk dengan orang, guru-guru yang dia belajar tu, semua mati. Dia duduk dekat Syam, guru tu mati, dia dari sini. Dia dari sini, lari sini. Mana 3-4 kali pindah. Sampai last sekali bila tak ada lagi rahib yang boleh memandu dia, rahib yang terakhir tu kata, sekarang dah sampai Nabi akhir zaman punya masa, pergilah ke tempat sekian, disifatkan Madinah. Lepas tu dia pun, sungguh-sungguh lah ni, rahib tu mati, dia pun sibuk menjaga. Kumpul-kumpul duit, bayar kepada salah kumpulan Bani Kinanah. Dia kalau ikut dalam lineage Nabi, dia pun kira orang kata keturunan Nabi punya lineage tu, Bani Kinanah ni nombor 17 sebelum atas Adnan. Dia orang ni ambil duit Al-Farisi dan sebagainya, bayaran. Al-Farisi kata sampaikan aku di Madinah aje. Tengah-tengah jalan dia jual dia. Nak datang ke Madinah kena jual. Dia jadi hamba. Tapi kita kata bila dengar Nabi datang ke Madinah, dia test. Dia pergi jumpa dia sampai di Quba Nabi sampai Quba, ada sahabat meninggal. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia start dia bagi apa? Sedekah. Dia tengok Nabi makan tidak. Dia kata, aku dengar kau ni orang baik dan sebagainya. Aku ada sikit makanan aku simpan, dia kata. Ni aku sedekah pada kau. Nabi kata pada sahabat, makan. Dia kata ini satu. Kemudian dia datang hari kedua pula. Dia bawa kali kedua, dia kata, ini hadiah. Aku dengar aku tak dia bagi. Nabi ambil, Nabi makan. Nabi kata pada sahabat, makan. Dia kata ini dua. Lepas tu dia cari yang satu lagi yang tanda daging kat belakang Nabi. Masa dia test. For every one of them dia test. Jadi macam tu juga dengan masalah nombor, bilangan penjaga neraka ini, Allah Ta'ala kata supaya menjadi yakin orang daripada mereka kitab. Saya try juga cari di ruang mana dalam Old Testament atau New Testament, saya tak dapat jumpa reference lah. Tak penting mungkin kita kata pasal kena ingat bahawa penyatuan kitab Bible ni dia ada apocrypha lah yang tak masuk dalam bilangan pun ada, banyak ditolak. Mungkin dalam yang lama tu ada tersimpan Allah Ta'ala. Tapi pentingnya di sini Allah Ta'ala kata disebut bilangan 19 tadi, liyastaiqinal ladzina utul kitab, supaya yakin orang diberikan kepada mereka ni kitab, supaya iaitu mereka mengetahui bahawa rasul ini adalah benar. Fa innahu nataqa bi mutabaqati ma bi aidihim, kerana sesungguhnya baginda melafazkan dengan apa yang bertepatan, menepati apa yang di tangan mereka, kitab mereka. Minal kutubis samawiyah, daripada kitab-kitab yang turun dari langit, al-munazzal, yang diturunkan alal anbiya'i qablahu, ke atas nabi sebelum daripada para nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya. Macam kisah yang bila Abdullah bin Salam nak tanya Nabi tentang anak. Dia kata aku jituka as'aluka an syai'. Dia kata la ya'lamuhu illa nabi. Yang takkan tahu soalan ni kecuali seorang nabi atau seorang dua manusia je.
Pasal dia rahib, dia pendeta. Dia tahu, dia pendeta, dia seorang yang alim kitab. Dia tahu. Dia tanya, aku akan tanya soalan, satu benda pada kau yang tak, soalan yang tak diketahui melainkan Nabi je. Mana dia orang test. Jadi bila Nabi sebut benda berkenaan, bertepatan dengan Nabi terdahulu punya, jadi menjadi yakinlah orang yang ahli kitab ni tadi bahawa ia adalah benar. Dan kita kata pasal mereka tahu neraka itu ada. Maksudnya dia kata, bilangan jaga neraka berapa? Jadi pun Nabi sebut 19. Jadi Allah Ta'ala kata akan menjadi yakin dah mereka berkenaan apa yang berlaku. Wa izdadal ladina amanu imana, dan akan bertambah orang-orang yang beriman ini sebab bertambah iman. Atas dasar kita kata Allah Ta'ala test kita dengan apa saja. So Allah Ta'ala sebut, kita kata sami'na wa ta'na, kita terus iman. Bertambah iman kita. Ai ila imanihim, bertambah ke atas iman yang mereka telah ada. Ai bima yashhaduna min sidqi ikhbari nabihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dengan apa yang mereka saksikan dari kebenaran perkhabaran nabi mereka itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW sampaikan, sebut, kemudian orang bukan Islam di kalangan ahli kitab mengiyakan, maka kita bila dengar tu kita tambah yakin, tambah iman kita. Kita tengok macam makin naik. Bila ni sentimen kita kata, kalau tengok dalam televisyen ke, bila Ahmad Didat bercakap, bila ada orang mengucapkan dua kalimah syahadah, atau Yusuf Estes bercakap, ada orang mengucapkan dua kalimah syahadah, kita jadi apa? Kita tengok benda tu, kita macam wah, seronoknya. Itu kita kata perasaan yang akan berlaku. Pasal orang yang beriman bila nampak pembenaran tadi berlaku depan mata dia, dia akan bertambah iman. Okey. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan supaya tidaklah apa? Menjadi ragu-ragu lagi orang yang diberikan mereka kitab dan juga orang yang beriman. Tak ragu-ragu. Okey. Supaya menunjukkan ilmu tadi bukan setakat benda yang ditangkap, tapi bahkan dengan detail, bilangan dan sebagainya dibagi tahu. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan datangnya bilangan tadi 19. Kenapa? Supaya berkatalah orang-orang yang dalam hati mereka ni ada penyakit. Itu ai minal munafikin, ni orang munafik. Wal kafirun, dan orang kafir. Madza aradallahu bihadza mathala. Mereka akan berkata, apakah yang Allah Ta'ala inginkan dengan permisalan ini? Apa Allah Ta'ala nak? Dia kata, dia cakap itu. Apa hikmah? Ai yaqulun, maksudnya mereka akan berkata, mal hikmatu fi ma dzakaru mal hikmatu fi dzakaru, salah ni, ada hilang perkataan. Mal hikmatu fi dzakaru hadza huna. Nanti saya ni balik, tapi dalam fasad ni, apakah hikmah di dalam mereka menyebut, mereka mengatakan ini di sini. Tentang bilangan di sini, apa hikmah dia? Macam saya pernah dengar kan, kita dulu apa, bilangan ayat Quran 6236, bukan 6666. Tapi sebenarnya actually bila saya buka dalam tafsir Quran Syekh Muhammad Hassan di Mesir, dia buat syarahan, dia kata sebenarnya 666 tu bukan 666. Dia kata 6 ni 6666 tu adalah 1000 ayat berkenaan dengan perintah, 1000 tentang larangan, 1000 tentang janji baik, 1000 tentang amaran. Janji baik tu maksudnya janji syurga lah, ni janji neraka. Okey, janji azab. Ini janji nikmat, janji azab. 1000 tentang kisah-kisah, kisah-kisah apa sejarah dan sebagainya para anbiya. 1000 tentang permisalan atau perbandingan. Masaluhum kamathalil, kan Allah kata, okey, 1000 tentang permisalan dan perbandingan. 500 berkenaan dengan halal haram. 100 berkenaan dengan doa. 66 berkenaan dengan nasah mansuh. Nasah mansuh. Mana ayat batalkan ayat mana? Mana datang turun, yang datang hukum, datang mana ayat ni membatalkan hukum ni, datang hukum baru. Tu. Tahu kan? Apa dia panggil? Itu bahasa Inggeris. Dia nasah mansuh. Jadi ni kalau orang sebut sebenarnya kan, zaman dahulu ulama-ulama kita, ini ustaz kita balik Mesir, sebahagian mereka sebut 6666 tu sebab 1000 datang untuk perintah, 1000 larangan, 1000 janji baik. Mana maksud dia berita gembira dah, janji baik. 1000 amaran atau janji buruk. Okay. 1000 berkenaan dengan kisah-kisah dan juga sejarah para anbiya dan sebagainya. 1000 berkenaan dengan perbandingan.
perbandingan mereka seperti ini, mereka seperti itu. Apa misal apa sedekah atau apa infak fisabilillah seperti seperti satu pokok yang tubuh 7 tangkai, kan permisalan ada 1000 dia kata. Kemudian 500 berkenaan halal haram, 100 berkenaan doa, 66 berkenaan nasah mansuh. Sempat tak? Ke laju sangat? Ni. Perintah, larangan. Perintah, larangan. Sebenarnya kelas hari tu, mukadimah tu kita sebut dah. Perintah, larangan. Janji baik, janji buruk. Kisah-kisah Nabi, perumpamaan atau pemisalan. Okey. Lepas tu kemudian apa? Halal haram 500. Doa 100, 66 berkaitan dengan tajuk nasah mansuh. Sebenarnya actually 6 ni yang 8 saya sebut ni kan. 9. 9 ni tajuk Quran. Kalau orang sebut Quran, bila baca ayat sekian, apa benda dia? Either untuk perintah, atau larangan, atau datang untuk janji baik, atau untuk, macam sekarang ni kan. Ini apa, pengajaran dan juga pemberitahuan. Bila sebut tentang penjaga neraka ni, apa kasar, itu amaran. Okey. Kemudian apa, janji baik atau janji buruk, ataupun datang untuk kisah orang-orang terdahulu, sejarah dan sebagainya, ataupun perumpamaan atau pengajaran perumpamaan, ataupun datang untuk berkenaan halal haram. Ini boleh makan, tak boleh makan dan sebagainya. Ini boleh buat, tak boleh buat. Okey. Kemudian datang untuk doa 100. Ada 100 ayat berkenaan doa. Doa para nabi ke, doa para malaikat ke, doa seorang anak untuk ibu ke, ini doa para nabi, doa para malaikat, semua ada tu. Kemudian last sekali berkenaan dengan nasah mansuh. Tapi sebenarnya yang ni, tajuk ni, dia kadang-kadang akan bertindan. Adakah ayat berkenaan dengan tajuk peringatan, janji baik, janji buruk, berkaitan tajuk arahan dan larangan. Kalau contoh, ataupun kadang-kadang berkenaan dengan kisah para Nabi tadi, kisah-kisah, mungkin kadang-kadang datang untuk akhirat pun ada juga. Kan nampak tak? Dia boleh intermingle tau sebenarnya. Dia bukan datang salah satu aspek. Ikut bilangan betul hanya 6, 2, 3, 6. Ikut daripada Kufi, 6, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 3, 6, 3, 7. Dia Kufi, Basri dengan Mekah. Mana dia orang ada 3 pendapat. Tapi semuanya macam tu lah, 6,200 lebih. Yang Kufi yang kita ikut sekarang ni 6, 2, 3, 6. Okey, soalan. Kenapa 6, 2, 3, 6? Tak ada alasan. Jangan cari kenapa. Ada orang dicari kenapa. Ni saya ingat dulu ada orang, macam kali ikutkan tadi kan, macam yang bilangan 666 tadi. Itu bukan bilangan, itu sebenarnya pengisian. Mana 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang suruhan, 1000 ayat tentang sekian. Maksud dia benda tu boleh intermingle 2-3 arah. Cuma problem sekarang ni, bila orang sebut benda berkenaan, dia normally dia sebut kenapa 666, tak tahu kenapa 666. Banyak orang sebut kan, tapi tak tahu. Saya dapat dengar daripada Syekh Muhammad Hassan tu, memang itu maksud yang dimaksudkan. Jadi mungkin pelajar kita balik daripada, tok-tok guru kita balik daripada Mesir dahulu, duk bawa ilmu ni, tapi lupa nak sebut yang 9 tu. Dia main sebut je 6. Lepas tu tanya kenapa 666? Saya sembang kena sekali. Ada orang tu, dia kata, ayat Quran ada berapa? 6 dia kata. Dia bantai dekat orang jahil tak reti juga. Jadi kita jawab, kita 6, 2, 3, 6. Dia 6. Saya kata kenapa 6? Kan hukum iman 6 perkara, dia kata. Saya kata apa kaitan hukum iman 6 perkara dengan Quran, apa ayat di 6. Tak ni. Lepas tu seorang pula datang kata lah, kata apa? Sebab darah saraf manusia ni ada 6 dia kata. Saya kata doktor mana bilang? Faham tak? Dia dalam Islam ni the reasoning for numbers tu tak perlu kita cari sebenarnya. Pasal bagi mukmin, dia dah tahu Allah Taala berhak mencipta apa saja. Innallaha yakhluqu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah Taala cipta apa dia nak dan dia buat apa dia inginkan. Tak ada kita nak bertanya dengan dia. La yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya Allah Taala berkenaan apa dia ciptakan. Lepas nanti mula bilang pula nanti bulu mata berapa helai. Ada siapa gatal gila bilang bulu mata berapa helai? Mula masalah nanti. Kenapa buat banyak ini? Kenapa tak sekian? Tak ada alasan. Ada orang lebih, ada orang kurang dah. Kan ada orang togel tu tak ada kening pun ada. Kan betul tak? Kan kening kita kan ada orang kening banyak, kening sikit. Dia tak ada alasan. Dalam Islam kita tidak disuruh mencari rahsia-rahsia benda tersebut. Bahkan tidak ada perlunya rahsia tadi. Tak bertambah rezeki kita, tak berkurang keuntungan kita. Kalau orang Cina betul ada. Tambah nombor 8 makin untung. Dapat nombor 4 mati.
Dan banyak orang pakai nombor 4 tak mati-mati pun. Kan? Ini siap sampaikan khurafat dia tadi sampai peringkat kita panggil apa? Dekat lift apa bangunan. Saya ingat pasal magnet bangunan. Kan ada 1 2 3 3A. 3A. Kan? Nampak tak? Punyalah masalah. Lepas tu kalau Mak Saleh pula 13. Mak Saleh umur 13. Untuk pelik. Masalah pasal benda ni bahaya. Yang jadi kes sekarang ni, punyalah percaya dengan nama numbers ni sampai ke peringkat ada ni ada seorang doktor cerita dengan saya. Dia kata benda ni betul. Apa orang India dan orang Cina normally kalau anak nak bersalin anak, dia orang akan paksa anak tu atau tahan anak tu dia beranak. Takut tarikh, tak betul. Macam dia tu tarikh 12 kan? 12 kan ada orang kawan cerita kat sini dapat anak lahir 12 tak payah buat apa pun dia pun. Kan? Tapi dia orang paksa anak keluar hari tu untuk dapat tarikh tersebut. Paksa keluar atau tahan jangan keluar, bimbang tarikh tadi sial atau nakkan tarikh untung. Benda ni membahayakan masalah, banyak masalah akan timbul. Bahkan kita kata nanti dalam kes kita kata nak ambil pekerja pun kita buat macam tu. Tengok tarikh lahir, tak boleh pakai. Tu kata anak nombor 13. Tak boleh kerja dengan saya. Ni awak ni ada bawa masalah ni nanti. Nombor 3 anak nombor 13. Saya kena. Kan? Mana benda jadi kita kata nombor 13 ke nombor apa? Tak ada sebarang faedah. Kita pasal Allah Taala jadikan apa saja dia nak. Ranting contoh macam kalau pokok tu kan, kalau pokok kelapa. Dia kenapa mesti macam tu je? Dia punya pelepah mesti kenapa mesti 2 arah? Kenapa tak 3 arah? Jangan tanya. Itu Allah Taala punya kehendak. Memang kalau kita kaji kita jumpa kebaikan dia. Tapi namun begitu itu hak Allah Taala yang mutlak. Belajar terima. Ni kadang-kadang tak belajar terima hak mutlak Allah Taala, ni masalah. Tu bila Allah Taala tak bagi benda marah. Allah Taala bagi benda pun marah. Bila tak dapat benda mula marah, kata kenapa tak dapat? Minta tak dapat. Apa sebab tak dapat? Rasa buat semua dah. Selawat dah. Panggil orang maulid kat rumah buat dah. Kan? Pasal dalam buku maulid tu tulis, kalau dibuat benda ini akan ditunaikan hajat. Dan kalau dibuat dalam satu negeri akan aman negeri berkenaan. So kalau ikutkan dah buat, tak dapat kenapa? Tak jadi ikut, tak power. Jadi lain pula. Bagi ustaz lah solat hajat. Dah buat ustaz hajat, tak jadi juga. Lepas tu pindah pula lah. Ustaz mana? Ustaz Yaman tak jadi. Pergi ustaz Mesir pula. Dan in the end dia lupa apa tau? Belajar untuk redha. Betul tak? Manusia ni bila tak faham tentang tajuk hak mutlak Allah Ta'ala ini, pasal dalam masalah Allah Ta'ala melaksanakan apa yang kita minta, kita doa, harus sahaja. So, kita tak berhenti nak belajar macam tu. Last sekali kita, jadilah macam sekarang ni. Kadang-kadang kan sampai kena tipu. Tu sebab kenapa sampai Jakin terpaksa keluar kan. Arahan kata jangan jual jadi komersial air jampi. Kan? Keluar kan hari tu masuk khabar. Kenapa? Tahu kenapa? Sebab punca dia sini cerita dia. Diorang pernah jadi macam wilayah persekutuan sendiri keluarkan berkenaan air musaffah. Air yang kononnya dia kata tulis kat atas pinggan, ambil air za'faran, tulis atas pinggan, tuang air zam-zam, kacau. Lepas tu tuang ada bekas. Okey. Lepas tu ada orang. Dia problem dia bukan asal pada penggunaan dia. Testimoni yang keluar gambar, mata mungkin tutup kot. Saya selepas gunakan air ini mata tutup mata. Tak nampak je, itu tak nampak lah, tak kenal. Saya saya nak pergi periksa. Jadi saya basuh alat penulis saya dengan pen ini, dengan air ini, lalu saya lulus periksa. Dengan air musaffah, maka lulus periksa. Seorang lagi. Okey. Tadi daripada Kuala Lumpur, ni pula daripada Kedah. Saya nak pergi Temuduga. Saya siram air musaffah kepada kereta saya dan saya dapat Temuduga saya. Dengan itulah sebab punca kenapa Bila Sultan keluarkan fatwa berkenaan haram penggunaan dia. Walaupun kita kata betul, kita baca benda berkenaan dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia nukilkan benda tadi macam dikatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas membenarkan perkara tersebut. Namun begitu bila kita kaji balik, kan bila kita kata walaupun ada sahabat kata, itu bukan menjadi syarat untuk kita buat. Sebab kenapa kita kata dalam perkara ni bila dalam tajuk ada asas atau manhaj, seorang manusia tu kena faham apa-apa dinukil pada para sahabat, tengok pada jumhur penggunaan pula. Contoh macam kita terangkan itu, jampi air para sahabat buat. Tapi diorang tak buka pusat rawatan Islam. Dia kelakar, tapi kalau dengar kat tu, siapa buat kerja ni dia akan marah kat saya. Sebab apa? Sebab para sahabat betul menjampi air. Orang kena patut ular. Bahkan orang kafir yang dia jampi kan. Kau Islam. Bukan orang Islam. Orang dijampi oleh sahabat tu bukan orang Islam pun. Bukan sama Muslim. Saya sebut sebab apa? Sebab jadi kes. Ustaz-ustaz kita dekat apa? IJN.
diminta oleh resepsionis India yang dekat di situ, minta apa, dijampikan air pasal anak dia tak nak makan. Dia kata, depan saya dia orang teratai antai. Jadi ustaz, budak ni kan dia tak boleh nak makan tau. Jadi ustaz kena jampi lah bagi dia supaya boleh makan, minum, dia nak makan. Saya pandang muka. Saya kata, umur berapa? Dia cakap dengan ustaz lain. Dia kata, umur apa? Dia kata, umur 2 tahun. Sampai saya diam. Satu ustaz ni daripada mula dia gelak. Kok. Jadi dia orang gelak kan. Tapi saya kata celah, bacakan Fatihah je. Permintaan orang kan, baca Fatihah saja. Kalau betul nak jampi air, Fatihah je. Kalau kita nak buat Fatihah, para sahabat baca Fatihah je. Orang gila dia sembuhkan dengan Fatihah. Tapi tajuk dia sekarang ni, buat sekali, tapi dia tak buat setiap hari. Nampak tak? Kita buka, dia tak buka Darul Syifa ke, dia tak buka Usaha Islam. Dia jampi air sekali tu kan. Macam sahabat Nabi yang kena batu orang kena batu ular tu, dia jampikan dengan Fatihah. Lepas dia balik ke Madinah, dia yang buat kerja ni Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ketika dia cerita tu pun dia tak kata diri dia. Betul tak? Siapa baca kisah tu, dia tak cerita diri dia. Jadi yang kelakar cerita dalam kisah berkenaan kan. Ada kata dia, ada kata orang lain. Tapi banyak orang yang kata dia yang dia menjampi air tadi. Sampai di Madinah kan, Nabi mengiyakan perbuatan dia menjampi air Fatihah tadi kan. Dia tak lepas tu buka bus tepi masjid Nabi tu pun kan. Siapa sakit-sakit yang datang jumpa hamba. Orang faham tak? Ini kita kata konsep tau, manhaj, tata cara. Bila pada mata para sahabat, jadinya penyembuhan tadi itu ujian untuk dia. Dia rasa benda tu ujian, Allah Ta'ala test dia. Tengok dia belanggar tak, sombong tak. Dia tak jadi benda tu seronok. Kita sekali buat jadi, nak buat lagi. Sekali kedua tak jadi pula. Ustaz, saya jampi-jampi tak jadi apa pun. Mula kita rasa risau. Apa salah tak jadi? Agaknya tak cukup solat lah ikut. Solat tak banyak ikut. Selawat tak ada kot. Start. The starting from that point, kita dah mula apa tau? Mula salah faham berkenaan masalah. Harusnya Allah Ta'ala memakbulkan doa kita dengan cara apa kita? Faham tak? Pasal kita mula starting kita mendoubt berkenaan dengan doa kita, kita dah mula menyangka bahawa Allah Ta'ala kan bagi ikut cara ini, tak bagi ikut cara ini. Tak, Allah Ta'ala dia bagi cara mana? Kita berdoa di Malaysia ke, dekat Mekah ke, di mana kita berdoa, Allah Ta'ala makbulkan di mana saja. Hatta kalau kita duduk dekat Amerika Syarikat, Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Pasal ini masalah akidah. Orang akan rosak akidah bila tak faham benda ni. Starting from numbers, bilangan, dia doubt, dia mula fikir, dia bertindan. Faham tak? Itu bahaya sebenarnya, benda macam ni. Kesalahan faham tadi dah menyebabkan orang tu mula, dia bila bercakap macam tu, dia lupa sebenarnya apa? Nak bagi tu harus sahaja bagi Allah Ta'ala. Kita wajib meminta, tapi untuk dia bagi pada kita, hanya harus. Dia tak terikat. Macam, bila kita buat benda tu, pop, sami'na wa ata'na pada kita pula. Allah Ta'ala kena sami'na wa ata'na pada kita ke soalan? Habis yang kita menjadi macam, kenapa tak jadi, kenapa? Banyak ayat orang keluar, kenapa tak jadi ya? Kau dah buat dekat. Ni nampak, kena jaga. Benda tu kecil je. Salah sikit habis, kita punya akidah akan rosak. Pasal kita lupa berkenaan dengan apa? Allah Ta'ala memberi hanya harus. Kita membuat kena wajib. Pasal dalam Muslim ni, seorang Muslim, dia berdoa, ada salah satu tiga. Kalau Allah Ta'ala rasa nak bagi, Allah Ta'ala bagi. Dan elok untuk dia. Kan? Bagi. Dapat. Kalau tidak pun Allah Ta'ala apa? Jadikan doa dia tadi penolak ke bala yang akan kena pada dia. Dan Musnad Ahmad hadis ni. Kemudian kalau tak pun Allah Ta'ala gantikan, simpan untuk hari akhirat. Doa dia tadi, dijadikan syafaat untuk di hari akhirat nanti. Maksud dia orang kata, aku tak bagi kau perkara sekian, perkara sekian, aku ampunkan semua dosa kau, masuk ke syurga. Kalau ikutkan logik, mana untung? Bila kita berdoa, nombor 1 ke nombor 3? Tapi orang nak nombor 1. Orang nak nombor 1 kan, nak minta kan, instant, minta petik jadi. Allah Ta'ala jadi boy dia. Tak, seriously, this is lafaz yang salah, lafaz yang kita kata kelakar, tapi benda tu bahaya. Kan kita ingat mana kunci, buat ini sekian, buat ini benang pilihan raya, buat sini, seriously. Kan jangan main-main. Pasal benda ni masalah akidah. Sebab kenapa kita dalam Islam ni, seorang Muslim belajar redha. Dari lahir dah dapat dari anak nombor 13. Kenapa aku bukan anak nombor 12? Kan? Pasal kita bimbang of numbers. Kan bila kadang-kadang ada orang dia ada masalah. Saya ini cerita betul. Saya cerita tu kan. Dekat UiTM belah dekat Kulim tu. Pasal ada ipar saya dekat sana. Dia kata apa? Dia punya apa, rektor ke orang besar ke itulah. Bila nak milih pensyarah-pensyarah baru ni, dia tengok jari. Kalau jari ni lebih pendek daripada jari ni. Mana jari ni lagi panjang daripada jari ni? Jari manis dengan jari telunjuk lagi panjang daripada jari manis. Ada seorang. Telunjuk. Okay. Telunjuk ni lagi panjang jari manis.
Nakal tu kan. Okay. Dia kata jadi accountant, tak boleh jadi pensyarah, dia kata. Dia cakap itu, student ni, budak ni dah praktikal dah. Dah duduk masuk kelas dah ni, dah jumpa pelajar dan sebagainya. Ada temuduga last temuduga. Final temuduga tu, dia tengok jari macam mana. Lepas tu dia kata, awak tak layak jadi pensyarah. Seriously? Tak. Oh, memang. Ini masalah dia. Pasal apa? Nombor, color, masa, taik lalat banyak mana dan sebagainya. Semua betul bukan ada masalah. Kalau manusia tu nak perangai tak senonoh, jari dia panjang mana, tak ada jari pun di jahanam juga perangai tak senonoh. Kan ada kening macam ni ke, kening macam tu ke, warna hijau mata ke sebagainya, benda tak punya syarat. Pasal manusia ni, pasal lahir manusia ni, Rasulullah kata apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahir atas fitrah, bersih. Mana mak bapak ada yang warnakan dia, color ikut color apa? Kan nak jadikan ke sini ke sana sebagai mak bapak dia punya kerja. Mana suasana masyarakat dia, anak kawan dia siapa? Sekolah dia sekolah mana? Contoh kat Kuala Lumpur tu apa? Sekolah high school setapak dengan St. John. Bukit St. John ke mana sekolah ni? Tapi yang terkenal high school setapak lah. Sekolah high school setapak tu, siapa keluar situ budak-budak tu mesti nakal. Normally. Memang tu sekolah mana? High school setapak. Orang macam, okey, budak ni mesti nakal. Dia macam tu. Kenapa? Pasal suasana sekolah tu macam tu. Budak tu lari, dia lari ikut longkang. Kawan-kawan cerita tu, lari ikut longkang. Longkang tu ada bak wire, ada wire tajam tu. Cikgu dia kejar student, dia pergi kat pertama komplek, pakai bawa kayu koki tau. Ada sebut dah cikgu tu, ada sebut Cakrawati cikgu tu mengali dari polis sebenarnya. Dia kejar student dia sampai ke ni, pertama kompleks. Bawa kayu hoki dia bawa. Dia kejar student dia, tahu tak? Ini kita kata sekolah tu bila sebut. Sekolah mana? High school setapak. Korang macam, okey, ini tak senonoh perangai. Dia macam tu dalam kepala. Kenapa apa? Sebab suasana. Bukannya dia budak tu anak siapa? Anak Pak Imam pun jahanam sebenarnya. Kalau dia kata duduk sekolah tu, sebenarnya lah. Kan? Logik akal ni kita kata secara asas. Bukan salah anak siapa, bukan setakat tarikh lahir, bukan tinggi badan, bukan warna kulit, bukan kening macam mana, bukan nombor apa. Tak ada. So, untung rugi, kemalangan, keuntungan, sial dan sebagainya bukan berkaitan dengan benda berkenaan. Pasal Allah Ta'ala letak ke atas kita apa? Qadar. Dengan sebab itu kita disuruh berdoa supaya kita sentiasa berharap kepada dia. Kita tak tahu apa dapat esok dan kita sentiasa, ya Allah aku nak kebaikan, ya Allah aku nak kebaikan. Bangun subuh berjemaah untuk dijaga. Ni tak nak berjemaah, lepas tu kenapalah aku hari ni malang. Itu masalah juga. Nabi dah kata man sallal fajra fi jama'atin fa fi dhimmatillah. Yang mana siapa solat subuh berjamaah maka dalam jagaan Allah Ta'ala. Kejarlah benda-benda janji Nabi tadi. Tapi normally orang nak numbers. Nombor, angka. So itu kena perhatikan balik. Jadi secara asasnya kita nampak benda ni kecil. Tapi bila Allah Ta'ala uji orang-orang musyrikin Mekah dengan number tadi kan, sebut 19, diorang pun macam, 19? Kenapa 19? Dia mula persoalkan. Kenapa tak 25? Itu tak ada. Tadi tu tajuk. Pasal Allah Ta'ala apa? Pada seorang mukmin, innallaha yakhluqu ma yasha'. Allah Ta'ala ciptakan apa saja dia nak. Wa yaf'alu ma yurid, dan dia buat apa saja yang dia inginkan. Itu akidah kita. Mana kita bagi Allah Ta'ala nak laksanakan apa pada kita minta harus sahaja bagi dia nak bagi. Kita wajib minta pada dia. Tapi dia nak bagi pada kita harus sahaja. Barulah kita jadi hamba. Ini kalau kita semua jadi macam ada kunci. Saya ada kunci hikmat kata. Semua nak pegang. Dia macam, buka ni aku buka. Kan? Pegang. Kalau kita ada benda macam tu, masalah lah. So kita akan makin tidak bimbang, tidak ada takwa, tidak ada takut. Tu para sahabat jampi air sekali, tak buat tiap-tiap hari. Faham? Ni manhaj panggil. Okey. Qala Allah Ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Okey, bila diorang kata macam tu, mereka kata apa hikmah pada mereka menyebut ini di sini? Diorang kata macam tu. Apa sebab sebut 19 ni? Okey. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Demikianlah Allah Ta'ala menyesatkan siapa-siapa yang dikehendaki, dan juga siapa-siapa yang diberi hidayah pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Siapa-siapa yang berlapang dada dan boleh menerima segala ciptaan Allah Ta'ala tadi tanpa mempersoalkan, maka dia diberi hidayah Allah Ta'ala. Makin lapang dada dia untuk menerima sebarang perintah Allah Ta'ala. Adapun siapa-siapa yang mula mempersoalkan saja, maka dia akan mula makin payah, makin sempit, makin berat, makin tak nak ikut. Itu sebab kena faham. Mana dalam konteks kita kata bila Allah Ta'ala berikan contoh-contoh macam ni, dia untuk memberikan kita ni peluang untuk tambah apa? Tambah iman. Bila kita belajar, terima. Kalau tak faham pun terima. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni benda-benda macam ni sebenarnya tak banyak. Asas dalam Islam ni untuk kita beriman ni, yang benda-benda macam ni, rumit ni, sikit je.
berkaitan tajuk nombor 19. Tak tahu pun tak apa. Tuan-tuan macam, berapakah nombor penjaga malaikat? Penjaga neraka. Berapa bilangan malaikat menjaga neraka? 5 saat dari sekarang. Bila tak dijawab, sebat. Mana boleh? Kan? Buat kuis tu boleh lah. Tapi dari segi asasnya kita kata, tidaklah dia menjadi terkeluar Islam. Contoh macam orang tak tahu. Wal mursalati urfa. Apa maksud dia entah? Tak tahu. Tak ada hal. Faham? Faham tak? Itu tak ada menjadi masalah. Banyak dalam perkara Islam ni kita contoh macam kita kata dalam syurga tu tanah dia macam mana. Katanya kita tak belajar lagi. Tak ada masalah. Jadi percaya syurga itu ada cukup. Pasal ada sahabat Nabi tak dengar pun tentang kisah tadi dan dia mati dulu. Suruh Nabi cerita tentang syurga tu macam mana. So dia tak tahu pun syurga macam mana rupa. Separuh mereka. Jadi secara asasnya memang kita suruh beriman semata-mata. Pasal apa pada diri kita ni dah cukup untuk memberikan kita kepatuhan kita kepada Allah SWT. Kita tahu kita datang menumpang. Macam jelah buat analogi kita ni macam orang datang tinggal kat hotel. Dan hotel tu kita bayar. Kita bayar tapi tetap kita ada peraturan. Walaupun umat muslim tak faham kadang-kadang bila kita kata kita dah lahir bebas merdeka. Tak, kita bukannya tuan punya tempat. Sebab bumi ni macam ni hotel Hotel kita datang kan, bayar mahal-mahal, ada bilik, ada katil, ada kan. Tapi dia tulis gambar jangan bawa durian, anda jangan masuk durian kan. Betul tak? Walaupun kita bayar 1,000 semalam ni. Bayar hotel paling mahal kat dunia, 1,000 semalam katakanlah. Tapi tak, dekat yang mahal kali 24,000. Dekat ni, dekat Dubai. Dekat Dubai kan. Tu memang pipe dia pun emas dan sebagainya. Okey. Katakan hotel tadi tulis dah kat signboard depan tu no durian. Kan? No petai. Petai tak apa kot. Petai dah kunyah. Dah kentut macam mana kan? Okey, tapi tak ni durian lah. Okey, katakan durian tak boleh masuk. Kita bayar mahal, dia takkan buka. Dia takkan bagi kita masuk. Ataupun kita tulis dapur dia daripada pukul 11 pagi 11 malam. Datang kita pukul 3 pagi nak makan. Ketuk-ketuk, saya nak makan kan. Dia halau kita di hotel tu, tahu tak? Kan? Dia letak swimming pool, dia kata jangan pakai baju cotton dan sebagainya kan. Kena pakai baju tu. Kita kata saya bayar dah. Kata saya pakai kain pelikat dalam ni. Kan? Sebenarnya actually berenang paling best pakai kain pelikat. Ini kawan saya ajar. Memang belum seronok. Kan? Memang tak ada rasa macam berat kaki tau. Macam kalau baju keluar kan, rasa kaki kita kena tahan kan. Kalau pakai kain pelikat memang tak rasa apa. Tapi jaga-jaga. Jaga-jaga. Salah bangun, tak pasal ni kan, jadi fish show. Kan? Tak apa pasal je. Tapi anyway, kita kata, dia kata tak boleh pakai kain pelikat. Kita bayar mahal sekalipun takkan boleh. Faham tak? Pasal apa? Punca satu benda je. Apa? Kita hanya menumpang. Kita hanya menumpang. Alam ni pun macam tu juga. Kita hanya menumpang. So, bila ada arahan dan batasan Allah SWT yang menciptakan alam ini, sepatut atas kita apa? Sami'na wa ta'na. Itu saja. Dan bukan banyak sangat pun. Sikit je. Yang haram itu sikit. Yang halal itu banyak. Dan obligation kita seharian. Katakanlah solat contohnya. Ya, kita kata kalau tak solat pun kita kena senaman. Contohnya lah. Walaupun sebenarnya solat bukan untuk senaman. Solat itu kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Totally. Kita boleh senaman lompat-lompat 3-4 jam. Kan? Sanggup lari, keluar peluh kan. 5 minit solat tak boleh. Nampak tak punya teruknya? Sedangkan pergerakan tadi tu elok untuk tubuh badan kita. Merenggangkan otot-otot kita. Semua sendi kita digerakkan. Mana kebaikan untuk kita, tapi kita masih tak nampak. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita buat. Buat je, tak ada masalah. Atas dasar apa? Kita hanya menumpang. Itu je. Kita hanya menumpang. So, asas akidah ni kena faham Jadi, dia kata apa? Demikian Allah Ta'ala sesatkan siapa-siapa dia kehendaki dan diberi hidayah pada siapa dia kehendaki. Ai min mithli hadza wa ashbahuha. Min mithli hadza wa ashbahiha. Daripada contoh seperti inilah dan yang serupa sepertinya, macam inilah, ya ta'akkadul imanu fi qulubi aqwam, akan menjadi tetap atau menjadi pasti iman pada hati satu kaum. Satu kaum tu bila datang perintah Allah Ta'ala datang sekian, dia makin tambah iman, makin dia tegaskan diri dia, aku hanya kena percaya, aku hanya makhluk dia Tuhan aku, dia buat apa dia nak. Dia akan makin kuat. Satu kaum akan makin kuat iman dia bila dengar perintah Allah Ta'ala ataupun perkhabaran atau cerita tentang syurga atau neraka atau akhirat nanti. Okey. Wa yatazalzalu 'inda akharin, dan akan goncang pula macam ni juga dengan kisah-kisah macam ni juga akan bergoncangan iman di sisi satu kaum yang lain. Goncang, dia macam apa salah? Dia boleh tanya pula, kenapa Tuhan bagi? Kenapa? Dia macam tu. Dia akan jadi timbul macam tu. Okey. Walahul hikmatul balighah, dan Allah Ta'ala sebenarnya dia ada apa? Dia ada hikmah yang tertinggi. Paling tinggi sebenarnya Allah Ta'ala. Mana bila dia buat satu perkara, memang dia alim, hakim, khabir. Okay? Wal hujjatud damirah, dan juga hujah yang paling atas. Tak ada boleh dikalahkan. Memang Allah Ta'ala alim, hakim, khabir. Dia ni maha mengetahui, maha bijaksana, maha luar pengetahuan. Actually kalau kita ada iman dengan 3 sifat ni, orang tu boleh senyum tiap hari. Siapa dalam diri dia, dia boleh
Dia kata Allah Ta'ala ni alim, hakim, khabir, pengisytiharan dalam diri dia. Dia takkan ada masalah. Setiap hari dia akan senyum je. Apa datang dia akan senyum? Sebab dia tahu Allah Ta'ala alim, hakim, khabir, maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Dan saya pernah bagi analogi tentang kisah ni. Saya kata kan, kita balik-balik daripada UK kan, lepas tu mak kita tengok balik kudung kaki, masuk kaki mak kudung. Adik-adik kita kata tak nak bagi tahu kau, takut nanti kau tak belajar kan. Jadi kita orang diam ke lah, senyap, balik-balik tengok mak kaki mak kudung, dua belah pula tu. Lepas tu dia tanya, siapa potong? Bomoh dekat Sungai Pecala. Kita dengar kisah dengan automatik dengan kepala kita, apa? Bomoh potong. Kita tanya pula, Tok Bomoh asal potong? Jumpa, cari. Kita pergi datang, cari jumpa dia. Asal Tok Bomoh potong kaki mak saya? Kaki mak awak ni dah kena kencing manis, teruk sangat nanti. Kalau tak potong dia mati. Katakanlah benda tu betul sekalipun. Yakin? Tuan-tuan reda? Reda tak? Hati kita reda tak? Memang betul sebenarnya patut kena potong. Tapi potong tu bomoh daripada Sungai Pecala. Hati kita terbuka ke? Kita rasa tak puas hati tak? Kita balik belajar ni, medik daripada UK ni. Apa kita rasa? Tak puas hati tak? Walaupun betul. Walaupun patut. Tak okey. Katakanlah sebaliknya, kita balik daripada UK juga. Belajarlah, dapat ijazah panjang-panjang lebar. 7 tahun duduk kat sana. Okey. Balik rumah, mak kudung jugalah. Okey. Tanya, kenapa kudung? Mak pijak jarum, sebelah kaki kanan. Kemudian bawa pergi hospital, dan masalah spesialis, dia potong dua-dua sekali. Ini tak logik tau. Memang tak logik. Pijak sebelah, potong dua-dua. Jarum pula tu. Tanya dengan kita jumpa doktor. Apa potong? Dia pun sebut, dia kata ada flesh eating bacteria dengan slang slang British dia. That's what dia kata. Flesh eating bacteria dia sebut itu. Kita dengar slang Mak Saleh. Kita dengar flesh eating bacteria dan kita belajar. Actually benda ni tak banyak. Benda dekat US pun ada orang kata benda ni macam kes datang pergi. Dengar cerita, saya tengok dokumentari tentang benda flesh eating bacteria ni. Takut sangat kita kalau nak pegang benda kita duka. Sedia sekali dia masuk tu dia akan makan habis daging. Tak ada tinggal apa. Tak ada tinggal apa. Memang tak boleh diselamatkan. Akan dipotong. Baik, jadi katakanlah jarum tu ada. Kan kita fikir logik bila doktor tu kata entah ya entah tidak. Tapi oleh kerana doktor tu dah masalah spesialis punya doktor dan dia kata flesh eating bacteria dalam bahasa Inggeris. So kita apa? Sami'na wa ta'na. Punca sebab apa? Dia lebih pandai dari kita, lebih pengalaman, lebih tahu. Kita walaupun kita belajar tapi dia lagi tahu dari kita. So kita tu sami'na wa ta'na. Di sini sebenarnya kedudukan sebenar. Allah SWT lebih mengetahui, lebih bijaksana, lebih luas pengetahuan. Kenapa bila kenakan kita dengan suatu benda kita tak redha? Sebab apa? Sebab kita masih lagi tak dapat nak sifat tadi. Pasal datang Allah Ta'ala berikan ujian itu kita macam kita terus tanya kenapa. Bukan kita apa? Oh Allah Ta'ala. Apa suruh? Sami'na wa ta'na. Macam itulah. Doktor tu mana? Dah masuk spesialis. Kan? Tengok ataupun kita balik kan tengok bapak kita badan terbelah-belah macam tu. Mana orang IJN belah. Kita pun macam sami'na wa ta'na. Kan as long hidup lagi okey sami'na wa ta'na. Sedangkan tahiyat tak belah pun. Kan doktor saja nak kena. Kan ada tahu kan ada doktor-doktor yang buat kerja dia saja tak belah pun dia belah. Ini kat Yaman yang buat pasal. Kat Yaman kalau kata dia belah jangan terbelah. Dia kalau kata kadang-kadang dia buat uji kaji. Uji kaji. Pasal tak dan nak buat operate besar-besar tak ada. Sekali datang tu rasa-rasa sakit lutut je. Tu dia nak operate. Semua nak operate. Kalau kita kat Malaysia ni macam Ustaz Ridwan kan. Dia minta operate orang tak nak operate. Ustaz tak nak operate. Tapi yang ni kat Yaman ni kata datang saya kaki saya lutut saya sakit. Memang dia akan operate. Saya dah cakap. Bagi ulurlah lutut. Memang dia bagi. Memang dia belah. Faham tak? So kalau ikut macam tu, kita akan rasa apa? Kalau kita dapat tahu macam tu keadaan, dia doktor pun ada penipu. Apa tak ada penipu? Tahu tak? So, secara asasnya sekarang, ya, secara asasnya, bila kita bahagikan balik kisah tadi, bila seseorang itu di sisi kita lebih mengetahui, lebih bijaksana, lebih luas pengetahuan, kita surrender. So, pada Allah Ta'ala kenapa tidak macam tu? Dia maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Bila dia matikan, dia hilangkan, dia susahkan, dia payahkan kita keluar-keluar, jam. Kalau keluar, asal jam, kan? Orang lain keluar tak jam, aku jam, kan? Ada, kan? Macam, apa salah pula kan? Asal jam. Patutnya kita apa? Dah, okey ada benda lain. Every time kita kena benda-benda macam tu, patut kita doa, macam kita baca, Allahumma ajurni fi musibati. Macam Ummu Salamah kan?
dia bila kena musibah kan, dia suami dia balik menemui Rasulullah SAW, kemudian menemui Rasulullah SAW, balik jumpa dia, suami dia cerita pada dia apa Nabi ajar. Nabi kata, kalau sekiranya seorang tu kena musibah, sebutlah Allah ma'ajurni fi musibati. Ya Allah, ganjarkanlah aku, berikan ganjaran kepadaku pada musibah yang kena kepadaku. Wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah untuk aku lebih baik daripadanya. Actually, dia Ummu Salamah bila suami dia Abu Salamah mati, dia baca doa tu. Lepas tu tiba dia terdiam. Dia kata, mana boleh aku dapat lebih baik dari Abu Salamah? Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan dia dapat. Itu Nabi sendiri datang pinang dia. Jadi maksud dia, bukanlah maksud dia kita kata buat kahwin je. Anything. Kereta ke, kasut hilang ke, kan? Kasut tinggal-tinggal, hilang kasut, kan? Macam-macam. Anything. Maksud dia kena belajar. Qadarullah masya'a wa fa'ala. Allah Ta'ala tentukan apa dia nak dan dia buat apa dia nak. Kita kena terima macam tu. Belajar. Kadang-kadang belajar-belajar tak tahu-tahu ni juga. Heboh kata, ini bencana datang ni, kita maulid dalam mai. Masalah juga. Tak ada cerita pasal benda berlaku. Pasal dalam masyarakat kita sekarang ni, kalau tuan-tuan perhatikan yang kumpulan-kumpulan yang sekarang dekat Malaysia datang masuk masjid ni, dia orang janjikan kepada orang tempatan tu, kalau buat benda ni akan selamat negeri ni. Takkan ada musibah, takkan ada sekian. Ini kita kata ada masalah pasal perjanjian tadi tu, siapa jamin? Jamin pasal Allah Ta'ala nak berikan kita ujian dan sebagainya, doa kita dah memadai. Banyakkan kita beristighfar, banyakkan bersedekah, itu akan menolak bala. Ya, banyak bersedekah ya, menolak bala. Banyakkan beristighfar ya, akan menolak bala. So itu memang Nabi SAW ajarkan. Memang kita kata kena istighfar banyakkan bersedekah untuk menolak bala ke atas kita. Tapi bukannya dengan cara kita kata konon macam kita berkumpul ramai, cinta Nabi buat macam tu. Jadi ada kita sembang dengan orang sini kan. Dengan ada 3-4 orang kata. Jadi sembanglah berkenaan orang kata, tapi ustaz kan menasyid ni kan Nabi SAW kan dulu disambut. Kan bila Nabi datang ke Madinah disambut dengan Tala al-Badru alaina. Saya kata kalau betul kisah itu pun Nabi para sahabat tu buat sekali itu je. Bukan setiap hari Nabi keluar rumah je, Tala al-Badru alaina. Lepas tu Nabi masuk, keluar balik, Tala al-Badru alaina. Nabi kata, ya benar kau tak kerja lain ke? Sekali tu je Nabi buat, diorang buat. Kita tak tahun buat pasal. Sekali dah lah. Sekali lah, diorang buat sekali tu je. Kalau betul hadis itu sahih, saya kata, kalau sahih, hadis tu mu'allaq, tak sahih pun. Tapi kalau sahih hadis itu, diorang buat sekali itu je. Bukan tiap kali Nabi keluar rumah, dia tak nak buat anak. Masuk rumah, keluar tak nak buat anak. Jenuh macam tu. Kan, kemudian nasyid duduk depan pintu je, gendang-gendang. Kena faham. Jadi konsep sekarang itu sebab kadang-kadang masyarakat kita ni benda-benda macam ni, ini manhaj. Ini tata cara. Nak beramal dengan Islam, tengok orang-orang yang terdahulu. Tengok salafus soleh. Golongan salafus soleh, golongan para sahabat. Orang yang Nabi kata, khairul qurun qarni. Sebab generasi aku. Tengok orang tu dulu. Then after that, baru kita perhatikan yang lain. Ni kadang-kadang kita tengok golongan berkenaan, kita kata, rasa baik, apa salahnya? Tunggu, nanti kita insyaAllah kita bincangkan kemudian. Baik. Dia kata, wa qawluhu dan firman Allah lepas tu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia saja. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Ai ma ya'lamu adadahum. Ma ya'lamu adadahum wa kasratahum illa huwa ta'ala. Itu tidak mengetahui bilangan mereka dan ramainya mereka kecuali dia saja. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala datangkan ayat ni? Li'alla yatawahhamul mutawahhim. Supaya tidak menyangka sesiapa yang menyangka-nyangka annahum, bahawa malaikat jaga neraka ni 19 faqat. Pasal dia Zabaniyah wa A'wan. Adalah fasa hadis yang lain Nabi terangkan Zabaniyah tu ada penolong-penolong dia pula. Macam tu macam malaikat maut disebut dalam hadis Nabi. So, berapa ramai? Malakul maut berapa ramai? Satu je. Ikut sebutan Nabi sebut malakul maut mim lam kaf singular. Bukannya plural. Malak singular, malaikah plural. Bila Nabi sebut malakul maut, maksud dia satu je lah. Tapi dia ada pembantu-pembantu dia. Kan? Dia ada pembantu dia. Setiap malaikat ni ada pembantu dia. Ini kita akan baca habis. Kerana janganlah supaya tidak menyangka sesiapa yang menyangka, yang waham yang menyangka-nyangka annahum, bahawa mereka ni 19 faqat, 19 bilangan ni saja. Hanya 19 saja malaikat. Kama qad qalahu ta'ifatun min ahli dhalalah wal jahalah. Sebenarnya telah dikatakan oleh satu kumpulan daripada ahli kesesatan dan juga kejahilan. Minal falasifati al-Yunaniyah, daripada golongan falsafah Yunani, yang syurah falsafah Greek. Wa man syaya'ahum minal millataini alladzaini
alladzina sami'u hadhil ayah, dan sesiapa yang yang dikira sebagai mempunyai kecenderungan kepada mereka dari kalangan dua agama yang sebelum ni, yang mereka dengar ayat ini, mana orang Yahudi ke Nasrani ke yang ada sikit cenderung falsafah, dia ingat dia try untuk interpret meaning of 19 tadi. Sebenarnya 19 tu bukan 19 tu tak sebut 19 tapi mungkin ramai lagi. Dia 19 tu ketua dia, pembantu dia ramai pula. Tak macam malaikat maut satu tu, tapi ramai pula. Macam yang malaikat yang menjaga rezeki ke dan sebagainya pun macam tu juga. Okay, dia ada pembantu-pembantu dia. Okay, jadi kita kata dekat sini, dia kata yang mereka ini mendengar ayat ini, fa'aradu tanzilaha 'alal uqulil asyara wan nufus tis'ah. Lalu mereka hendak meletakkan dia kepada 10 akal dan nafsu yang 9. Actually dalam Greek Plato ke Plato. Dia orang sebut macam mana? Sebutan London Plato. Okey, dia celah Aristotle, Plato dan sebagainya. Dia orang ni ada ilmuwan Greek lama. Dia bukan hidup zaman Nabi SAW. Bahkan mereka punya tahun, kita kata kalau batah balik, macam Aristotle sendiri, dia punya kehidupan dia tahun 400 tahun sebelum hijrah. Sebelum Masihi. Sebelum Nabi Isa lahir, sebelum tahun Nabi Isa lahir tu, dia 400 tahun sebelum tu. Kalau banding dengan Nabi SAW, dia punya jarak dan bukan dalam kalau 500, macam 900 tahun. Lebih kurang 900 tahun di antara dia dengan Nabi SAW. Berkuranglah anggaran. 600 campur 4, kan 1000 tahun. 600. Pasal Nabi SAW dah 500 lebih kan. Okey, kemudian dia 400 tahun sebelumnya, dalam 1000 lah. Around 1000. Around berkurang dalam 1000 tahun di antara dia dengan Nabi SAW. Contoh macam itulah. Jadi dia ni memang kita kata banyak menjadi beberapa falsafah lah, mana ilmuwan. Dia bincang berkenaan dengan anak lah, dia bincang berkenaan dengan sekian, dihormati. Bahkan banyak falsafah-falsafah yang disebut oleh dia dijadikan sebagai asas di dalam negara barat, di dunia barat, sebagai macam agama. Dia kata macam orang-orang ni tapi kena ingat sebenarnya ilmu yang disebut oleh Aristotle ke Plato ke Galen ke dan sebagainya, nama-nama disebut dia orang punya ilmu sebenarnya takkan sampai kepada generasi masa kini kalau bukan kerana ulama Islam. Kalau ulama Islam dahululah yang daripada Andalus dan sebagainya, dia orang terjemahkan tulisan-tulisan tadi kepada Sepanyol, kepada bahasa lain-lain. So akhirnya tersebar. Dan bahkan memang sekarang ini adalah fakta. Kalau bukan kerana ulama-ulama Islam yang kerja menterjemahkan ilmu-ilmu lama ni, nescaya lama dah ilmu tu pupus. Tak ada siapa tahu nak baca pun. Macam kita tengok ni lah, macam dekat Mesir. Kan perasan tak? Kan tulisan-tulisan hieroglifik yang dekat dinding tu kan. Orang Mesir mana kerti baca? Orang Mesir tak kerti baca pun. Tiba-tiba yang boleh baca Mak Saleh. Pelik tak? Kan kita, saya sampai sekarang saya tak faham. Kenapa dia orang boleh baca? Yang orang Mesir tak kerti baca, dia orang boleh baca. Sebenarnya pasal apa? Pasal dia pupus. Satu generation yang boleh baca tu dah hilang. So, macam juga macam ilmu Plato, Galen sebagainya, ilmu-ilmu tadi dah hampir pupus dah. Tapi ulama Islam tadi, keperluan dia orang hujung terjemahkan balik. Dia terjemah kepada bahasa Arab, terjemah kepada bahasa Sepanyol dan sebagainya. Lalu akhirnya dia tersebar semula. So, jadi kita kata ulama Islam punya tugasan dan orang-orang ni tadi kita kata tak siapa berani lawan. Bahkan contoh macam Aristotle bila dia kata anak daripada darah haid, start tahun dia bercakap 400 tahun sebelum Masihi, tak dilawan oleh ilmuwan-ilmuwan kedoktoran ni, sehingga sebahagian orang, hatta Ibn Sina sendiri pun terlibat, mengatakan bahawa anak darah haid, anak daripada darah haid. Ialah ikut logik keluar daripada kepala manusia ni. Tengok, kalau tak ada haid, kalau ada haid, anak tak ni. Bila ada anak je haid hilang. Maksud dia anak, logiknya haid tadi berkumpul dan juga membentuk anak. Itu logik dia. Sedangkan sebenarnya bukan darah haid tu, darah haid tu sebenarnya dinding rahim itu dibuang, refresh balik supaya sebulan sekali nanti dia akan datang bila katakanlah telah disenyawakan sperma dan ovum tadi, dia nak melekat kat dinding tadi. Kalau tak diberikan dinding yang elok, yang bersih, dia jatuh. Maka dinding tu yang dibuang, sebulan sekali dinding tu dibuang. Bila dah ada dia tumbuh kat situ, tak adalah dinding tu diganti baru. Tu je cerita dia. Bukan dia makan, bukan dia makan darah haid tadi. Tapi tak tahu, orang kita degil. Kadang ada juga yang tok guru ni nak agaknya. Bukan agaknya, tak boleh. Ibn Hajar Asqalani ni dia kata apa? Hadis Nabi SAW dan Quran menyatakan bukan daripada darah haid. Dia berpegang benda tadi dan akhirnya pada tahun 1673. Ini bukan saya reka. Sebenarnya saya punya bidang sebenarnya perbandingan sains dan Quran. Ijazul ilmi. Memang saya mengajar benda ni sebenarnya dulu.
Okay, mana berkenaan dengan embryologi dan sebagainya saya mengajar. Ada slide dah ni, tak nak tunjuk. Okay, mana 1673 bila dua ahli sains, Alan van Leeuwenhoek. Alan van Leeuwenhoek. Dia ni yang cipta mikroskop pertama dunia. Dia kecil, mikroskop tempat segi macam tu. Dia letak benda kat situ kan. Dia letak air mani dia. Lepas tu nampak kat situ kan, nampak ada benda berenang. So start dari situ, dia lawan. Dia kata, manusia bukan darah haid. Tapi daripada benda ni, yang berenang ni. Start dari situ, 1673. Baru start manusia mula-mula tolak Aristotle. Kalau tidak tu, sepanjang tahun daripada Aristotle cakap tu, dia macam dituhankan. Apa dia cakap, tak ada siapa boleh lawan. So, jadi dia dan guru dia, Plato dia, contohnya macam ni, dalam kisah ni, dia kadang-kadang cuba menjelaskan. Macam manusia ni kan, apa kita kata macam, pernah dengar orang kata, nafs, roh, akal. Nafsu, roh, akal. Dia kata nafsu lain, roh lain, akal lain. Pernah dengar? Jasad-jasad lah. Okey. Jadi alasan dia tu, akal jadi 1000 tahun sebelum jasad jadi. Semua tak ada dalil. Semua datang daripada Israiliyat, mana tak tahu. Bukan Israiliyat pun tak ada. Masalahnya, Israiliyat pun tak ada. Datang daripada Plato ni Plato dan sebagainya, Greek lama. Mitos Greek berkenaan dengan tajuk akal datang mana, akal ni dibakar lah, di apa dan sebagainya, nafsu ni. Tak ada. Pasal sebenarnya kita pada diri manusia ni, yang ditiupkan ke dalamnya hanya roh saja, mana ada tiup pula nafsu lepas tu. Hatta di akhirat nanti pun, bila kita nak dihidupkan balik, yang akan masuk dalam badan kita adalah roh. Dalam roh itu ada dua-dua tadi. Ada dua tadi, dah siap-siap dah. Allah Ta'ala beri ikut kadar pula. Ada yang kuat akal dia, ada kuat lemah akal dia, ada nafsu dia kuat, ada nafsu lemah. Pada roh itu sendiri dah ada. Bila masuk dalam jasad, dia apply kepada keluar. Tu je. Tak ada kaitan bahawa dia ada satu lagi benda lain. Dia ada roh. Lepas tu dia hujah pula. Dia lawan pula bila kita kata yang tu. Dia kata, tapi tengok, bila orang tu tidur, badan dia naik turun. Tapi roh dia tak ada. Apa ada dekat dalam tu? La ilallah, apa dia sibuk. Dia sibuk pula apa kat dalam tu pula. Macam mana badan manusia tu tadi bergerak dan sebagainya di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala hentikan, tak hentikan. Pasal benda tu bukan kawalan kita. Ni kan, kita punya paru-paru kita kembang kuncup tu kan, diafragma tu naik turun tu, darah kita mengalir ke tidak, bukan berkaitan dengan roh kita. So, roh kita ada ke tidak, tu bukan kaitan dia. Masalah kalau roh kita ada, kita tiup kat tu kan, jantung tak nak bergerak, siapa nak arahkan? Jantung kita bergerak bukan sebab benda tu, pasal Allah Ta'ala suruh kita bergerak. Pasal bahkan kalau ikutkan dari segi sains, jantung kita nak bergerak, jantung bergerak lebih awal, bahkan hari ke-40, janin terbentuk dalam rahim seorang ibu, dalam buku embryologi terangkan, dah mula berdegup. Degupan tu dah mula bergerak ketika hari 40. Walaupun kita kalau para ulama kata apa? Tiupan roh bila? 120 hari kan? Okey. Kalau kita ikutkan kat situ, jantung dah gerak dulu. Dengan arahan Allah Ta'ala. Pasal dia tak ikut cakap kita pun. Kita sekarang bercakap kan? Cuba cakap dengan jantung. Laju sikit. Boleh arahkan? Tak boleh kan? Macam tadi lah, macam ni. Kuku tu kuku. Tengok benda bukan kita kawal. Ni roh kita ni yang ni roh kita yang kerja ni. Ni. Sekarang ni roh buat kerja ni. Yang roh tak buat kerja apa tau? Kuku nak panjang ke tidak? Kuku kita nak panjang ke tidak? Roh kita tak boleh kawal tau. Tak percaya tu roh lah. Ni sekarang roh cakap ni. Panjang. Berhenti. Boleh. Ada kun fayakun? Tak ada kan? Okey. Maksud dia nak panjang ke tak panjang ke, itu kehendak Allah Ta'ala. Pasal kita tak kawal. Ada orang roh dia ada, tapi apa? Jantung nak berhentilah jantung dia. Ada orang tu otak dia rosak kan? Otak dia rosak dan sebagainya. Dia tak kawal. Benda tu dalam sel badan anda tak kawal. Dia bukan kaitan roh. Boleh. Tapi itu apa? Tak tanya itu apa lah. Allah Ta'ala nak bagi badan kita. Hari akhir nanti badan lain orang tak nak gantikan. Pening kepala pula dia tanya, kalau macam tu apa? Ikut falsafah perangai macam tu. Orang belajar falsafah dia punya perangai macam tu. Kalau bukan ni, apa benda dia kata? Itu bukan kerja kita. Kerana Allah SWT beri kepada kita jasad, roh. Dah, stop situ je. Kalau ayat lain, tak ada cerita lain-lain dah. Stop situ. Jadi di sisi ahli falsafah ni yang sesat ni, Ibnu Katsir kata, dia kata fa'arad tanzilah 'alal uqul 10. Dia kata akal yang 10 dan jiwa yang 9. Kan ada dengar, lelaki ada 10 akal, satu nafsu. Macam mana tak terbalik, saya tak ingat. Bukan tak ada ayat tu kan? Itu 9 banyak sangat. Dia 19, satu kan? Itu bukan daripada hadis Nabi SAW, bukan daripada ajaran kita dahulu, daripada falsafah. Itu bukan daripada hadis Nabi. Satu akal, 9 nafsu.
Macam tu lah, ini falsafah. Pandai-pandai, itu bohong je. Tak ada dalam Islam. Tak ada dalam Islam. Allati ikhtara'u da'wahum, yang mereka dakwahannya wa ajizu an iqamatid dalalah. Mereka beria mendakwa benda tu ada, tapi bila kita panggil dalil hatu burhanakum, kita berhujah dengan Quran dan Sunnah. Pasal ini wahyu. Bila kita kata yang akan masuk hanya roh, yang keluar pun roh, ditiup balik pun roh. Kan kita manusia ni kan, masuk dalam badan untuk dia hidup adalah roh. Ada sebut tak berkenaan dengan nafsu? Tak ada. Akal? Tak ada. So tak ada. Stop situ lah. Tapi akal ni dia main, dia nak juga. Bila Quran kata tiup roh saja dah habis cerita. Mana kita belajar pasal kita ada dalil. Adapun mereka ni yang kata ni, dia tak dalil pun. Dia pakai apa? Logik. Kalau badan bergerak macam ni, tapi tak boleh pakai. Pasal yang tajuk ni pasal ghaibi. Pasal ghaib ini yang tahu hanyalah Allah. Dan Allah Ta'ala Quran surah Jin ayat terakhir, kita 3 ayat terakhir surah Jin, kita kata alimul ghaib, Allah Ta'ala ni yang tahu benda ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia tak buka perkara ghaib daripada siapa-siapa pun. Illa, kecuali mana tada min rasul, siapa-siapa diradai dengan rasul. Kenapa rasul dan bukan orang lain? Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kan rasul ni depan dan belakang dia ada pengawal menjaga. Sebab tak datang ilham daripada syaitan. Kita ni macam-macam. Duk diam pandang straw. Agaknya macam ni ikut perut aku, dia kata. Kan macam tu kan. Dia akan mula dia belasah pada akal. Tapi mungkin ilham tadi bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun rasul ya. Itu sebab kita berani kata bahawa mereka datang tanpa dalil. Ala muqtadaha, di atas ketentuan-ketentuannya. Fa afhamu sadra hadzal ayah wa qad kafaru bi akhiriha. Lalu mereka cuba untuk memahami permulaan ayat ini dan mereka kufur dengan akhir dia. Hujung ayat tu dia kufur juga. Wa huwa, iaitu firman Allah Ta'ala lepas tu, bersama bilangan tadi, apa Allah Ta'ala firmankan? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak mengetahui bilangan tentera Tuhanmu kecuali dia saja. Dan kita waqad thabata fil hadis al-Isra al-Marwi fi sahihaini wa ghairihima, dan yang sungguhnya telah sabit dalam hadis Isra, itu hadis Nabi Isra Mi'raj Nabi berjalan pada malam sebelum daripada hijrah, yang diriwayatkan dalam sahihain dan lain-lain, Bukhari Muslim dan lain-lain, an Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW, annahu qala, bagi dia bersabda, fi sifatil baitil ma'mur, berkenaan sifat baitul ma'mur. Apa Nabi kata? Fi sama'is sabi'ah, yang setentang dengan Kaabah. Nabi kata apa? Fa idza huwa, maka tiba-tiba aku dapati dia baitul ma'mur ni, yadkhuluha fi kulli yawmin 70,000 malak. Masuk dalam Baitul Ma'mur ni setiap hari 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. La ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim. Mana mereka yang tak kembali semua. Mereka siapa yang datang? Macam kita kan pergi haji kan, pergi umrah. Tahun ni pergi, tahun depan pergi pula. Kan kita kena the same person, muka yang sama. Kan daripada 5 bilion manusia ni, yang 5 bilion tu kan, pusing-pusing tu 2 bilion tu dia dalam muka dia orang je. Okey, sekarang ni malaikat ni yang kita kata 70,000 tu, Nabi kata 70,000 bertawaf di Baitul Ma'mur ni, masuk kepadanya kan, tapi apa? La ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim. Mereka tak kembali semula kepadanya, okay? Akhir urusan mereka lepas tu tak ada kembali dah. Melepas mereka datang, mereka tak datang lagi. Mana the one that datang hari esoknya kumpulan lain. Tak ada siapa datang 2 kali. Bayangkan tiap hari ada 70,000 para malaikat masuk dalam tu. Berapa malaikat Allah Ta'ala? Banyak, cukup banyak. So tentera Allah Ta'ala cukup banyak, bukannya bilangan seperti yang dijangkakan oleh manusia. Jelas? Jelas? Ada soalan? Guna berhenti sini, lewat dah. Nanti kita akan sambung. Apa wa ma hiya illa dzikrul lil bashar. Kita sambung kemudian insya-Allah. Ada soalan? Tak ada Ya. Makhluk yang berroh ni adalah makhluk yang mempunyai tindak balas. Yang bila mana Nabi SAW menyatakan hadis yang sahih, Nabi kata jangan kamu ambil makhluk yang mempunyai roh untuk sasaran memanah sebagainya. Batu tak ada. Tak ada. Tapi dia berzikir, ya. Semua makhluk berzikir, yes. Berdasar pada surah Al-Isra. Siapa ingat ayat dia? Allah tak nyatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu pun daripada benda ni melainkan bertasbih muji Allah Ta'ala. Walakin, tetapi la tafqahuna tasbihahum. Itu ada dalil mengatakan bukan tasbih, tapi berkenaan dengan roh, macam pokok tak dikatakan ada roh. Bahkan para ulama bahaskan berkenaan contoh macam bila kita kata
melukis gambar dan sebagainya, kalau dia kata benda tu pemandangan, benda yang bukan ada tu, tak ada masalah. So, orang ambil gambar benda yang tak ada nyawa, kan, dia tangkap dan sebagainya, contoh macam gantung gambar pokok dan sebagainya, tak punya masalah. Yafqahuna, okay. La tafqahuna. Okey, surah Isra 44, ayat 44. Surah Al-Isra 44. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Mana semua benda, tidak ada satu benda pun kecuali bertasbih muji Allah Taala. Tapi kamu tak tahu tasbih dia. Tasbih benda-benda berkenaan, hatta makanan bertasbih di tangan Nabi SAW, makanan itu mati. Tidak bernyawa. Tapi bertasbih kepada Allah Taala, ya. Semua benda bertasbih. Tetapi yang mempunyai roh ni tadi diiktibarkan, ada setengah para ulama nyata apa yang berdarah, yang mengalir dan sebagainya, atau apa yang hidup lah, berjalan, bergerak, yang kita ada tindak balas. Bila kita ni kan macam pokok, kita balik-balik dia diam. Kalau dilempang kita balik, itu masalah. Kalau dia kata dia diam kan, benda tu tak ada roh. Yang benda tu macam kursi ke meja dan sebagainya, dia bukan ada roh. Tapi bertasbih, yes. Berdasar pada hadis Nabi SAW, batu pun bertasbih, makanan pun bertasbih. Tapi bukan menunjukkan dia ada roh. Bertasbih tapi tidak ada roh. Faham? Jadi dia macam pokok tu, dia bertasbih tapi tidak. Gunung bertasbih tapi tidak ada roh. Gunung kan, mana Allah sebut berkenaan apa, ya jibal awi bi ma'hu wa ta'ib, banyak berkenaan dengan apa, suruh bertasbih bersama dengan Daud alaihissalam. Allah suruh dia bertasbih bersama dengan Daud. Gunung ganang tu disuruh bertasbih. Itu memang kita, tapi tak ada roh. Macam juga Allah tujukan kata-kata kepada bumi, atau tujukan kata-kata kepada langit, mereka menjawab dan sebagainya, tapi tidak ada roh. Binatang ada, yes. Ini binatang, haiwan, serangga dan sebagainya dikira mempunyai roh. Jadi kita kata itu sebab kenapa larangan berkenaan dengan membuat benda-benda berkenaan tak dibenarkan oleh para ulama. Untuk gambar dan sebagainya digantung tak boleh. Untuk digantung dan dibuat lukisan ke, tak dibenarkan. Jelas? Ada soalan lain? Tak ada, balik lewat tak makan lagi kan? Baik, kita berhenti kat sini, insya-Allah kita sambung kemudian minggu depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.